boleh percayaan, kan? Dari segi objektifnya, kan? Kemudian dari segi komprehensifnya, dan boleh taksir, mudah taksir, boleh taksir dan mudah taksir, yang perlu kita faham dan perlu kita rangkakan bagi tujuan untuk membolehkan semua pelajar-pelajar kita, khususnya dalam perkara pentafsiran kerja amali ini, yang sebelum ini dah cukup lama yang ditinggalkan. Kalau zaman kita dulu, saya tak pastilah tuan-tuan ni, tapi kalau zaman saya dulu, dalam mata pelajaran sains paduan tu, kita sentiasa berada di makmal sains. Malah saya ni dari kelas sains, kita tak ada kelas, bangunan sekolah tak cukup, jadi kami duduk kelas dalam bilik makmal sains. Jadi hari-hari saya ni di dalam kelas makmal biologi. Jadi hari-hari kami main dengan rangka tu lah. Kan, biasalah kan zaman kanak-kanak sekolah kan. Itulah keadaan dia. Jadi cara tak langsung kita berhadapan. Zaman kita berhadapan dengan uji kaji di depan mata kita. Tapi kemudian berlakunya proses yang mana pelibatan pelajar-pelajar dalam beberapa tahun yang lalu langsung tidak ada, ataupun kajian ataupun uji kaji ni hanya berjalan, amali ni hanya dalam bentuk penceritaan ataupun tunjuk ajar daripada guru semata-mata. Jadi peramalan itu tak berlaku dalam kalangan pelajar. Jadi hari ini kita nak kembali semula seperti masa lampau untuk memberi pendedahan khusus kepada anak-anak kita pada masa akan datang untuk memastikan minat, penerokaan dan juga perjalanan pelajar-pelajar khususnya dalam aliran sains ini mencapai di mana apa yang telah ditetapkan dalam dasar pendidikan kebangsaan, khususnya kepada dasar sains yang hari ini kita katakan digabungkan dalam dasar STEM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam perkara pentaksiran ini kita tidak terlepas dari memperkatakan tentang elemen-elemen yang perlu ada dalam setiap perkara yang ditetapkan itu. Jadi saya ingat perkara ini tuan-tuan dan puan-puan boleh terus merujuk kepada buku format SPM 2021 untuk mata pelajaran sains yang saya dapati tebal juga ni. Lebih kurang 102 muka surat yang perlu kita baca, kita mentelaahnya dan kita pastikan setiap kali kita membimbing guru-guru kita di bawah kita, mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan adalah ketua-ketua panitia dan sebagainya, memastikan bahawa apa yang nak dibuat itu perlulah berlandaskan di dalam format yang telah ditetapkan. Jadi semoga berbengkelan pada petang ini akan memberi ruang dan peluang pada tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi dengan jurulatih utama kita yang kita jemput khas untuk memastikan semua guru-guru sains di daerah ini mempunyai satu langkah yang sederak khususnya dalam pentafsiran kerja amali ini. Semoga bengkel ini dapat berjalan dengan lancar dan sekiranya ada keperluan-keperluan yang tertentu daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan yang melihat ada ruang yang masih boleh diberi bagi memantapkan lagi bengkel ini, saya persilakanlah untuk tuan-tuan berurusan terus dengan rakan-rakan pegawai SIC kita, Puan Siti Hamidah dan juga Puan Nur Azura untuk kita merancang sesuatu yang mungkin mencapai ataupun dapat sampai terus kepada anak-anak pelajar kita. Jadi ingat setakat itu dulu, saya sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih khusus kepada ketiga-tiga rakan guru kita yang kita jemput khas sebagai jurulatih utama
untuk petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita mulakan bengkel kita dengan menjemput ceramah yang pertama, iaitu Cikgu Nur Zanariah binti Saleh dari SMK Guad Cepedak. Okay, sebelum tu saya nak maklumkan, lupa pula, link kehadiran kita ada di chatbot. Cikgu Azura dah letak di chatbot. Cikgu semua boleh tolong isi nah. Okey, disilakan Cikgu Nur Zanariah binti Saleh. Okay, terima kasih Cikgu Siti Hamidah selaku pengerusi majlis pada petang ni. Okey, yang dihormati Tuan Haji Mohtar Mansur, Encik Ahmadi, Ustaz Roslan, Cikgu Nur Azura dan semua warisan guru-guru yang saya hormati sekalian. Okey, saya Cikgu Nur Zanariah binti Saleh daripada SMK Guad Cepedak nah. Okey, selaku pembentang yang pertama lah petang ni nah. Okey, boleh dengar no suara saya? Okey, saya akan teruskan untuk bengkel penulisan arahan pentaksiran PK kita untuk merungkai soalan kertas 2 sekali. Maksud dia kita kuasai PK dan kita juga akan kuasai soalan kertas 2 jadi lepas ni cikgu akan balik ke sekolah, akan sampaikanlah kepada anak-anak murid kita kan. Okey, maksud dia kita KMY ni sekolah yang paling banyak sekali dan pelajar yang paling ramai, jadi kita kalau kita dapat naikkan GP daerah kita, maka GP negeri pun akan elok lah kan. Okey, jadi sains ni satu subjek yang boleh dikatakan mudah juga untuk pelajar skor kalau kita faham teknik dia kan. Okey, jadi saya mulakan dengan surat kita lah pada petang ni. Okey, saya akan tumpukan pada petang ni iaitu kita punya PK kita berdasarkan eksperimen wajib daripada tingkatan 4 dan 5. Maksud dia cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar kena kuasai eksperimen wajib daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, eksperimen wajib daripada tingkatan 4 kita akan buat semua, tapi kita akan pilih 3 saja daripada tingkatan 4 dan 3 saja daripada tingkatan 5 lah untuk kita bagi penggradean nanti. Okey. Boleh nampak kan cikgu-cikgu slide saya kan? Boleh cikgu, boleh. Boleh, okey. Okey, seterusnya kita tengok kalau kita tengok PK sains kita kod kertas dia 1511 SPM tahun 2021, maksud dia tahun ni lah tahun yang pertama. Jadi bila kita sebut PK saja melibatkan eksperimen lah kan. Jadi PK ni mesti berdasarkan daripada eksperimen wajib dalam DSKP tingkatan 4 dan tingkatan 5. DSKP tu kita kena pegang selalu. Pegang DSKP bersama-sama dengan buku teks, tu memang wajib lah ada bagi cikgu sains. Okey, PK ni juga kita perlu laksanakan eksperimen di tingkatan 4, 3 macam saya kata tadi. 3 daripada eksperimen wajib tu ada 7 di tingkatan 4, tapi kita pilih 3 yang terbaik di tingkatan 4 dan kita pilih 3 terbaik pada tingkatan 5. Okey, jadi sebelum kita mulakan PK, kita kena sediakan dulu arahan tugasan PK. Arahan tugasan PK ni maksud dia cikgu-cikgu kena sediakan arahan tugasan PK seminggu ataupun 7 hari sebelum kita laksanakan PK. Jadi PK sains kita ni kena ikut format yang ditetapkan oleh LPM lah, Lembaga Peperiksaan Malaysia. Maksud dia lembaga dah bagi taklimat dah sekali hari tu dekat cikgu-cikgu semua, jadi kita akur dengan
LPM lah. Kita buat PK tu berdasarkan format yang ditetapkan oleh LPM. Okey, kita juga kena buat PK tu, buat arahan tugasan tu berdasarkan mengikut tahap murid lah. Kita kena tengok murid kita daripada aras 3 arah rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Maksudnya PK ni kita dah usaha membantu pelajar kita untuk mendapat skor yang terbaik dalam PK dan mendapat TP ataupun tahap penguasaan yang terbaik dalam PBD kita. Jadi bila sebut PK ni ada 3 benda yang kita kena ingat, iaitu daripada PK sains tu sendiri kita kena bagi mantapkan pelajar kita. Lepas tu kita kena bagi pelajar kita kuasai juga, mantapkan juga PBD, dan seterusnya kita kena mantapkan juga pelajar kita untuk jawab soalan SPM. Jadi soalan SPM format 2021 ni maksudnya kita pun tak tahu lagi macam mana kan. Jadi kita sediakanlah pelajar kita dengan ketiga-tiga aspek ni. Lepas tu kita juga bila nak buat PK ni kita kena sediakan rangsangan ataupun stimulus tu. Yang rangsangan yang kita kena sediakan tu dalam arahan tugasan tu mesti berdasarkan situasi yang pernah dilalui oleh pelajar. Contoh dia kalau pelajar kat Kedah ni kita janganlah bagi contoh yang ada dekat Sabah, Sarawak semua. Jadi kita bagi contoh yang ada di Kedah lah kan. Jadi ikut faktor geografi tempat tinggal pelajar lah. Okey, jadi laporan PK pelajar tu ataupun murid mesti ditulis tangan, kena tulis tangan, tak boleh bertype. Okey, graf pun kita kena buat tangan juga, tak boleh buat dengan komputer. Jadi tidak dibenarkan guna cetakan ataupun photostat ke, tak boleh. Jadi pelajar tu mesti tulis tangan dan tidak ada template macam sebelum ni. Sebelum ni kita buat PK ada template kan. Kita isi je, kita suruh pelajar kita isi saja borang PK tu kan. Jadi sekarang ni tak dibenarkan untuk format SPM 2021, tidak dibenarkan. Maksudnya pelajar semua kena tulis sendiri. Dan tulis pula tak boleh short form, kena tulis penuh. Kalau pun boleh ubah, contoh dia pun boleh ubah manipulasi, kena tulis penuh lah, tak boleh PM, tak boleh shortcut lah. Pun boleh ubah bergerak balas, kita tulis PB, tak boleh. Jadi kita sentiasa ingatkan pelajar kita mesti tulis dalam ayat penuh, tulis dalam perkataan yang penuh. Jadi cikgu pun kena kurangkan guna short form tu. Maksudnya kita kena ajar yang betul kan untuk mantapkan pelajar kita. Mengapa eksperimen wajib ni penting? Jadi bila kita tengok eksperimen wajib tu penting sebab apa? Yang pertama, kita boleh kuasai PK. Jadi pelajar kita kalau buat eksperimen memang pelajar akan dapat menguasai PK. Pelajar juga akan dapat menjawab soalan kemahiran proses sains bahagian A. Bahagian A pun dapat jawab, juga membantu pelajar, murid kita tu menjawab soalan bahagian C nombor 11. Nombor 11 ni soalan mengeksperimen. Soalan bahagian A, soalan kemahiran proses sains. Jadi bila buat PK dapat kuasai semua ni. Juga PK ni, eksperimen ni penting membantu pelajar mencapai tahap penguasaan 5 dan 6 dalam PBD. Kita tak agak-agak untuk nak bagi TP dekat pelajar kita. Kan? Jadi bila pelajar buat eksperimen, kita boleh bantu, kita boleh dorong pelajar untuk mencapai tahap penguasaan yang lebih baik. Jadi kita dorong pelajar kita untuk capai tahap penguasaan 5 dan 6 kalau kita buat PK. Jadi eksperimen tu wajib juga kita tengoklah daripada 80 markah, jumlah markah pada kertas 2 tu 30 adalah daripada soalan melibatkan eksperimen, soalan kemahiran proses sains dan soalan mengeksperimen. Kita tengok pula eksperimen wajib yang ada di tingkatan 4. Eksperimen wajib yang ada di tingkatan 4, cikgu-cikgu kena kuasai dan pelajar-pelajar juga kena kuasai kan. Di tingkatan 4, eksperimen yang pertama yang ni lah, kita tengoklah 3.2.2 ni dalam bab 3, menjalankan eksperimen bagi menentukan kadar jenitan nadi manusia. Yang kedua, tajuk 6 iaitu bab 6 kan, bab 6 eksperimen tu kemahiran kita di SKP kita tu menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang berongga. Yang eksperimen yang ketiga berada di bab 6 juga, 6.3.4, menjalankan eksperimen untuk dapatkan pola pertumbuhan. Eksperimen yang keempat, 9.1.2, menjalankan eksperimen untuk mengkaji perbezaan antara kekerasan antara alloy dengan logam tulen, iaitu kita nak tengok sifat ciri kekerasan.
Okey, eksperimen yang kelima kita tengok bab 9 juga, menjalankan eksperimen untuk mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tulen. Ini ciri kakisan. Okey, eksperimen yang keenam kita jalankan eksperimen pada bab yang ke-11, menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi. Yang ketujuh, menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Yang terakhir, eksperimen menjalankan mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Ini adalah eksperimen wajib yang ada di tingkatan 4. Di tingkatan 4. Seterusnya kita tengok yang eksperimen wajib di tingkatan 5. Okey, bab 9, bab 1 lah, bab yang pertama tingkatan 5 ni, menjalankan eksperimen untuk mewujudkan mikroorganisme. Yang kedua, menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, faktor nutrien. Yang ketiga, faktor kelembapan. Yang keempat, faktor cahaya. Yang kelima, faktor suhu. Yang keenam, faktor nilai pH. Jadi ni semua berada di bab yang pertama tingkatan 5. Okey. Ni pun menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria pun di bab yang pertama tingkatan 5. Okey. Yang seterusnya eksperimen wajib di bab 2 iaitu menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Yang seterusnya menjalankan eksperimen untuk mengenai kesan kekurangan makronutrien kepada tumbuhan. Ini juga bab 2 tingkatan 5. Okey, seterusnya menjalankan eksperimen untuk mengkaji suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Ni pada bab 4. Okey, menjalankan eksperimen untuk mengkaji kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Okey, yang seterusnya menjalankan eksperimen untuk mengkaji saiz bahan tindak balas pepejar terhadap kadar tindak balas. Ni semua bab 4. Menjalankan eksperimen untuk mewujudkan mangkin. Ni kita guna faktor pemangkin terhadap kadar tindak balas. Okey, yang terakhir menjalankan eksperimen untuk menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Jadi kita tengok daripada eksperimen wajib daripada 2 tingkatan 4 dan 5 ni, ada yang boleh buat graf, ada yang tak boleh buat graf kan. Okey, tak apa, sekejap lagi kita tengok arahan tugasan. Tapi patutnya untuk eksperimen untuk PK seboleh-bolehnya kita kena wujudkan juga data untuk pelajar buat graf, sebab kita nak bantu pelajar untuk dapatkan TP 5 dan 6 kan. Jadi hak yang eksperimen tak ada data pun kita cuba create bagi ada data. Okey, bila sebut eksperimennya mesti melibatkan kemahiran proses sains. Tadi cikgu-cikgu semua dah tahu kan, kemahiran proses sains yang ada dalam sains lah daripada darjah 6 dulu kan. Kita pun duk kenal dah benda ni kan, sampailah tingkatan 5. Benda ni je lah, daripada memerhati, mengelah, mengukur dan menggunakan nopor, membuat inferen, beramal, berkomunikasi, mengeksperimen, membuat hipotesis, mengawal pemboleh hubungan definisi, operasi, mendaftar data menggunakan pengetahuan dan masa. Ni adalah kemahiran proses sains yang kita tiap hari kena sebut dengan pelajar kita. Tiap-tiap kali kita masuk makmal mesti kena sebut. Sekarang kita PDPR pun kena sebut kat istilah ni supaya pelajar tak lupa. Okey, kemahiran manipulatif. Selain pada KPS, kemahiran manipulatif pun kita kena sentiasa sebut dengan pelajar kita. Okey, jadi ini adalah kemahiran manipulatif lah. Okey, mengendalikan bahan, mengguna dan mengendalikan bahan, membersih bahan dan radah, menyimpan bahan, mengendalikan spesimen hidup bukan hidup, melakar spesimen. Ni adalah bawah kemahiran manipulatif. Okey. Seterusnya yang terakhir sikap saintifik dan nilai murni. Maksudnya kita ada KPS, kita ada KM dan kita ada sikap saintifik dan nilai murni. Benda inilah yang akan ditanya dalam PK. Benda inilah yang perlu ada dalam PK sains kan. Jadi maksudnya 3 perkara ni adalah aspek yang penting dalam kita mentaksir PK. Okey, jadi kalau ikut PK daripada lembaga peperiksaan, saya uraikan secara ringkas saja. Okey, konstruk yang pertama, maksud dia bila sebut PK saja untuk format 2021 kena ingat konstruk, kena ingat petunjuk prestasi, kena ingat tahap penguasaan. Okey, jadi konstruk yang ditaksir tu konstruk yang pertama. Pertama ni maksud dia kita nak rancang eksperimen. Keadaannya sebelum eksperimen. Jadi sebelum eksperimen kita dah boleh bagi arahan tugasan kat pelajar. Jadi pelajar dah boleh merancang eksperimen dia. Jadi dalam merancang tu ada KPS yang kita nak tengok di sini kan. Jadi kemahiran proses sains tu ada sekali dalam ni, dalam merancang eksperimen ni. Jadi dalam konstruk yang pertama, K1 dia ada 7 P. Dia ada petunjuk prestasi 7. P yang pertama penyataan masalah, P yang kedua tujuan penyiasatan, P yang ketiga hipotesis, P yang keempat pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni semua kena senaraikan, kena tulis bagi lengkap.
Okay, P yang kelima, bahan dan radas. Kita ajar juga pelajar kita untuk asingkan. Kita buat bahan dulu, pelajar senarai apa dia bahan. Lepas tu kita buat radas pula, senarai kan. Kita galakkan pelajar asingkan bahan dengan radas tu. Okay, lepas tu P yang keenam, konstruk 1, P6, K1 P6, prosedur ataupun dalam bentuk ayat. Okay, konstruk 1 P7 adalah rajah. Maksud dia pelajar lukis rajah, lukis bukan lukis saja. Dia lukis dan labelkan rajah tu, baru dapat P7. Okey, dia tulis semua ni baru dapat TP1. Nah, dia baru dalam proses merancang K1 P1 sampai 7 ni baru dapat TP1. Ada semua benda ni. Dulu kita paper yang dulu kita tulis semua ni dah lengkap kan. Semua paper kita boleh markah yang tertinggi dah kan. 3 kan. Tapi baru dapat TP1 untuk format yang baru. Okey. Konstruk 2 menjalankan eksperimen. Ini semasa eksperimen. Jadi semasa eksperimen apa yang perlu ada di sini kemahiran manipulatif. Itu yang saya tunjuk tadi, kemahiran prosesan dengan kemahiran manipulatif. Jadi dalam kemahiran manipulatif ni ada P1, P2, P3. Maksudnya petunjuk prestasi 1, petunjuk prestasi 2, petunjuk prestasi 3. Nah, kendali bahan, bersih bahan, simpan bahan. Maksud dia ada benda ni baru boleh dapat TP2. Tadi TP1 baru semua ni. Lepas tu ada benda ni baru dapat TP2, tahap penguasaan kedua. Okey, yang ketiga, konstruk yang ketiga, K3. K3 ni mengumpul dan merekodkan data ataupun pemerhatian semasa. Ini semasa eksperimen. Nah, kita buat, kita kumpul data, kita rekod, kita buat pemerhatian. Okey, dalam tu ada kemahiran prosesan, KPS kita. Jadi dalam P1, petunjuk proses 1, melengkapkan pemboleh ubah dalam jadual. Maksud dia pelajar kita boleh tulis tajuk dalam pemboleh ubah tu dan kita tulis tajuk, tulis pemboleh ubah tu, tulis juga data yang ada dalam tu. Nah, P2 mencatatkan data dalam yang dibuat pemerhatian tu. Kira ada benda ni baru boleh dapat TP3 dan TP4. Maksud dia konstruk 3 ni mesti ada P1 dan P2. Nah, baru boleh mencapai tahap penguasaan 3 dan tahap penguasaan 4. Tak dapat lagi 5 dan 6. Baru sampai konstruk 3 ni baru layak dapat TP4. Okey, seterusnya kita tengok. Konstruk yang keempat, K4. Dalam K4 ni keterangan dia mentaksir data dan buat kesimpulan ataupun rumusan. Ini dah selepas eksperimen. Lepas eksperimen kita suruh pelajar kita buat apa. Okey, dalam tu pun ada kemahiran prosesan iaitu KPS kan. Okey, dalam KPS tu ada P1, lukis graf. Lukis graf ni maksud dia P1 untuk A ada paksi, label paksi dia betul. Okay, P1 untuk B ada skala dia memang tepat. Okay, P1 untuk C dia plot graf, dia buat titik pangkal-pangkal tu. Okay, lepas tu P yang ke 1D dia ada bentuk graf tu, sama ada bentuk lengkung, bentuk graf garis lurus ataupun histogram ataupun graf bar. Maksud dia boleh buat semua ni baru dapat, orang kata apa, dia baru boleh P1 saja, ada semua benda tu. Nah, P1 ada A, P1A, P1B, P1C, P1D. Okay, P yang kedua, petunjuk prestasi yang kedua, kita akan write kes 4, P2. Jadi P2 ni dia boleh buat perbincangan. Apa soalan yang cikgu bagi dia boleh jawab, dia boleh buat perbincangan di bawah tu bila dia dah dapat daripada graf kan. Dia dah buat jadual, dia dah buat graf, lepas tu dia menulis perbincangan. Okay, P3 boleh membuat kesimpulan. Semua ni ada baru dia boleh dapat TP5. Nah, dia boleh kuasai semua benda ni. Konstruk 4 ni, konstruk 4 ada 3 petunjuk prestasi ni, P1, P2, P3 ni dia layak dapat TP5. Okey, konstruk yang kelima. Konstruk yang kelima dia akan nilai balik dapatan eksperimen. Maksud dia ni pun tempoh dia selepas eksperimen. Lepas eksperimen dia dah buat graf, dia dah buat perbincangan, dia buat kesimpulan. Dia tengok balik apa KPS yang ada kat situ kan. Ada kemahiran prosesan di situ. Jadi dia buat hubung kait dan buat penyiasatan dengan teori yang dia belajar dalam buku teks. Dia buat hubungan dengan data keputusan yang dia dapat tu. Okey. Petunjuk prestasi yang kedua dia mencadangkan penambahbaikan. Maksud dia boleh cadang penambahbaikan. Lepas tu petunjuk prestasi ketiga P3 ni dia boleh bincang kesahihan data. Dia boleh, orang kata apa, dia boleh tentukan data tu sahih ke tak sahih. Data ni kalau kita ubah, kita buat eksperimen macam lain kan, jadi macam mana. Kalau kita buat 3 kali ulang eksperimen ni kan, nak ambil purata jadi macam mana. Maksud dia tu dah sampai ke dia dah boleh buat petunjuk prestasi. Dia ada petunjuk prestasi ketiga dan keempat, barulah dia layak dapat TP6. Nah, TP6. Okey, jadi konstruk yang kelima,
kita buat selepas eksperimen. Ni semua cikgu akan bimbing pelajar, cikgu akan bagi arah soalan tu mengikut tahap pelajar. Maksudnya kalau pelajar kita kelas belakang, kita bagi arah rendah lah. Okey, kalau pelajar kita kelas yang sedang-sedang tu sederhana, kita bagi arah sederhana soalan dia. Lepas tu kalau pelajar kita kelas depan, kita bagilah soalan arah tinggi. Nah, untuk pelajar tu mencapai tahap penguasaan 6 tu. Maksudnya apa pun berbalik kepada cikgu. Cikgu yang kenal pelajar dia. Kan? Okey, konstruk yang ke-6 yang terakhir. Konstruk yang ke-6 ni sikap saintifik dan nilai murni. Kita boleh nilai budak sebelum, semasa dan selepas eksperimen. Okey, kita tengoklah balik sikap saintifik tadi yang saya tunjuk tadi kan. Kita boleh bagi TP1 hingga TP6 bila kita nak isi dalam grade markah kita tu, kita nak buat perekodan grade tu kan. Kita tengok baliklah. Okey, ni adalah format lah. Maksud dia format ni adalah arahan tugasan kan, arahan tugasan. Kita tengok ni arahan tugasan kalau ikutkan kita kena sesuaikan ikut keadaan setempat lah, keadaan semasa, keadaan geografi di tempat tu lah kan. Jadi kita kena sesuaikan dengan keadaan pelajar. Kita tak boleh buat ikut suka lah kan. Jadi kalau pelajar di Sungai Petani, buatlah sesuai dengan keadaan di Sungai Petani kan. Okey, di Sungai Petani ada rumah flat kan. Jadi pelajar tu boleh bayangkan lah kalau duduk rumah flat macam mana. Okey kan, kalau kata buat di Guak Cepedak tu, pelajar yang dalam tu tak ada rumah flat, mungkin mereka tak boleh bayang macam tu lah kan. Okey, jadi kita buat stimulus ataupun rangsangan untuk arahan tugasan mereka tu mesti sesuai dengan keadaan persekitaran pelajar. Okey, jadi format PK sebenarnya kita kena ikut format yang diberi oleh lembaga peperiksaan lah. Ni contoh saya bagi situasi arahan tugas, tapi arahan tugas akan dibentangkan oleh Cikgu Syahruhani dan Cikgu Munirah nanti. Okey, laporan amali tu mesti berformat. Format dia macam ni lah, mesti mula dengan penyataan masalah, tujuan, hipotesis, pemboleh ubah, radas dan bahan. Kita asingkan radas dengan bahan. Okey, kita buat untuk nak dapat di sini saya letakkan siap-siap kan, cikgu perasan tak? Saya letakkan siap-siap konstruk tu kan. Ni sampai melukis ni konstruk pertama petunjuk prestasi yang ke-7. Kalau prosedur ayat dia konstruk pertama tadi, konstruk 1 petunjuk prestasi yang ke-6. Maksudnya bila kita write nanti, kita kalau ada benda ni kita write tanda ada. Kalau tak ada kita pangkah, kita tulis benda kod ni tapi kita pangkah sebab menunjukkan kata tak ada benda tu. Okey, menjalankan eksperimen. Ni pun konstruk 2P1. Ni semasa kita buat eksperimen kita tengok kemahiran manipulatif kan, semasa. Okey, lepas tu ni konstruk yang ketiga P1 ni untuk kita dah dapat keputusan. Kita dah buat jadual kan, dalam bentuk jadual pelajar boleh tulis pemboleh ubah, manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Maksud dia ada data penuh, jadi kita boleh dapat ada di situ konstruk 3 petunjuk prestasi 1, konstruk 3 petunjuk prestasi 2. Okey, ni yang saya kata bahagian graf tadi. Bila pelajar lukis graf, kita cuba createkan eksperimen kita tu bagi ada data. Bila bagi ada data, maksud dia pelajar akan dapat markah tinggi lah, dapat penguasaan TP tu elok sikit. Jadi untuk bahagian graf kita tengok P1 dia ada A ni paksi berlabel, paksi X, paksi Y ni berlabel. Lepas tu dia ada P1A ada skala. Skala saya duduk bawah ni hilang tu benar lah. Okey, lepas tu plot graf. Kita plot graf ni P1C dapat untuk P1C ni maksud dia untuk plot graf. P1D ni untuk dia buat bentuk graf. Ni dapat graf garis lurus. Okey, ni lepas lukis graf dah, kita nak dapat konstruk yang keempat pula. Kita buatlah soalan. Ni contoh dia soalan-soalan yang kita bagi dekat pelajar tu. Dan soalan inferen untuk kita dapatkan konstruk keempat P2A. Okey, soalan ni soalan hubungan, kita letakkan konstruk 4 petunjuk prestasi 2B. Kan ni konstruk 4, tadi konstruk 4 tadi yang graf konstruk 4 P1. Ni bila perbincangan konstruk 4 P2. Okey, lepas tu dalam soalan juga dia ada konstruk 5 P3 kalau kita dah buat kesahan data kan. Ni contoh-contoh yang soalan yang kita boleh tanyalah dekat pelajar nanti. Ikut format macam ni lah nanti bila kita nak buat paper. Okey, ni pun contoh soalan eksperimen lah. Contoh. Okey, itu saja daripada saya. Okey, lepas ni Cikgu Syahruhani akan sambung dengan arahan tugasan.
Itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Nur Zanariah binti Saleh dari SMK Guach Pedak. Cikgu semua boleh bertanya semasa JU kita buat pembentangan. Cikgu boleh bertanya semua. Cikgu Hamidah, Ya, kita ada soalan di chat box. Ya. Boleh Cikgu Hamidah nak bacakan untuk bertanya terus kepada Cikgu Okey. Zanariah? Okey, Cikgu Zanariah Ya. ada soalan daripada Cikgu Aiza Salwa. Dia kata, bolehkah kita sedia borang kosong macam untuk siap ada tagging markah TP macam tu? Sebab dengar hari tu kata tak boleh. Ya, memang tak boleh. Tak boleh sediakan borang langsung. Kita sediakan kertas kosong saja dekat pelajar. Pelajar semua tulis sendiri. Tu Cikgu Bunirah ada respon dah tu. Okey. Okey, cikgu boleh bertanya semasa JU kita buat pembentangan. Cikgu boleh angkat tangan dan boleh bertanya. Okey, Cikgu Azila binti Ismail ada angkat tangan ni. Ada apa nak tanya? Okey, saya faham yang Cikgu Aiza Salwa tu rasanya lah kan. Maksud dia yang perancangan pemboleh ubah tu yang soalan perbincangan tu. Boleh tak? Kalau soalan perbincangan, kita nak tanya soalan tu kan. Okey, soalan perbincangan slot Cikgu Munirah dengan Cikgu Syahruhani mereka akan terang dengan lebih lanjut lepas ni. Maksud saya, maksudnya soalan tu boleh tak kita bagi kat budak nak jawab soalan apa, takkan budak terus kupah macam tu. Memang soalan tu memang cikgu bagilah dekat pelajar. Memang boleh bagilah soalan. Tapi pelajar boleh lah. Cikgu yang akan bagi soalan tu dekat pelajar. Jadi cikgu dorong pelajar untuk jawab soalan tu. Dah cikgu bagi soalan, cikgu bimbing pelajar untuk jawab. Maksudnya pelajar akan tulis sendiri soalan tu. Cikgu cuma just bagi soalan. Macam tu. Pelajar kena salin lah soalan. Ya, pelajar kena salin. Pelajar kena salin dan bagi jawapan. Maksudnya semua pelajar kena tulis sendiri. Cikgu just bagi soalan lah. Katalah cikgu bagi soalan secara lisan ataupun cikgu bagi soalan secara penulisan di papan tulis ataupun cikgu boleh bagi soalan secara bertype kan. Tapi pelajar kena tulis sendiri dalam laporan PK tu. Maksudnya kita akan bagi soalan untuk bimbing pelajar tu menjawab soalan. Maksudnya soalan tu bolehlah dalam keadaan manapun. Tapi pelajar tu akan tulis balik dalam dia punya laporan tu sendiri. Daripada yang kita bagi soalan tu. Kita bagi rangsangan kan untuk pelajar jawab kan. Boleh bagi soalan tu. Okay, terima kasih. Sama. Ada lagi tak pertanyaan dari cikgu-cikgu lain? Dalam chatbox ni, kita tengok dalam chatbox. Sambil-sambil tu kita jangan lupa isi link kehadiran cikgu. Okey, ada Cikgu Faridah binti Cik Mat, dia tanya file untuk menyimpan eviden laporan eksperimen perlu disediakan seperti PK sebelum ini ke? Cikgu Zanari. Okey, kalau ikutkan daripada lembaga, kita tak kena sediakan fail apa pun. Kita cuma simpan saja bahan eviden pelajar tu ikut sukalah cikgu nak letak mana pun. Tak wajib pun buat fail macam sebelum ni. Maksudnya eviden tu pandai-pandai lah cikgu simpan kat mana pun. Sebab ikut PBD pun sama. Tak ada eviden yang orang kata apa kena simpan dalam fail elok-elok apa tak ada. Jadi cikgu kumpul laporan tu cikgu simpan lah kat mana-mana pun, terpulang lah pada cikgu. Kalau cikgu nak buat file pun boleh, tak mau buat file pun boleh, nak lungguk macam tu pun boleh. Tapi kalau nak sistematik, ikut kreativiti cikgu lah. Sebab bila kita masuk ke SSM ni, banyak kan terpulang pada cikgu. Cikgu tu nak buat macam mana, nak bagi mudah urus kan. Maksud dia tak ada ketetapan. Jadi pandai-pandai lah cikgu tu, ikut kreativiti cikgu. Itu sahaja. Cikgu Nurmayati, saya nampak ada angkat tangan tu. Okay, ada pertanyaan ke? Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Untuk konstruk menjalankan eksperimen, dalam arahan tugasan tu, kita kena senaraikan ke apa yang dinilai? Jelas tak cikgu? Okey. Kalau ikutkan dalam lembaga peperiksaan dah senaraikan dia punya panduan kan, ikut buku PK tu kan. Maksudnya kita ikut yang tu lah, ikut sedikit yang lembaga bagi tu. Lepas ni akan ada lagi satu slot saya rasa untuk
pemantapan PECO ni daripada JPN. Jadi dalam masa tu mungkin ada lagi lah yang JPN akan orang kata apa, akan bagi lagi banyak benda lah dalam tu kan. Okey. Nah, okey, terima kasih. Cikgu Zanariah, maksudnya untuk Ya. arahan tugasan tu kita Ya. tak perlulah senaraikan benda apa yang kita perlu tafsir tu. Kita just bagi soalan dekat pelajar. Maksud dia kita bagi soalan dekat pelajar seminggu lebih awal. Jadi pelajar tu akan dapat benda tu awal. Jadi pelajar yang orang kata apa, yang bijak, yang kelas pandai ni, dia akan mai jumpa cikgu terus, dia akan tanya macam mana nak buat apa semua kan. Okey, kalau kelas sederhana tu ada yang mai tanya, ada yang tak tanya. Kelas belakang lah selalunya tak akan tanya. Jadi masa ni lah peranan cikgu ni, cikgu kena bimbing lah pelajar tu. Bagi tahu depa kena buat macam ni, PECO ni sebenarnya kena buat macam ni. Maksud dia kena bersama-sama dengan cikgu jugalah. Memang kita bagi ikutkan tu arahan lembaga. Dia kata bagi arahan tugasan seminggu awal. Maksud dia pelajar yang kelas depan dia akan kaji benda tu. Dia akan study nak buat macam mana apa semua kan. Tapi kelas belakang tu memang mengharapkan cikgu sepenuhnya. Jadi di sinilah cikgu kena main peranan. Maksudnya kita bagi soalan, kita bersama-sama dengan pelajar akan buat PECO tu bersama-sama dengan pelajar. Okey cikgu, terima kasih. Ya, sama. Ada lagi persoalannya cikgu-cikgu? Ada lagi tak? Okey, Cikgu Nur Hayati Hassan. Ada apa nak tanya? Ya, saya nak tanya tentang sekarang ni macam mana nanti kalau pembukaan sekolah pun tingkatan 5 kan. Lepas tu kita nak nilai macam mana, kadang makmal pun mungkin tak boleh nak masuk kan. Lepas tu kita nak nilai tu lah, nak buat PECO dia pun macam mana cara dia yang terbaik. Okey, yang ni seperti mana yang lembaga kata, kita tak boleh buat apa setakat ni, kita tunggu sampai sekolah buka baru boleh buat. Sebab apa? Sebab eksperimen tingkatan 5 kita kena buat untuk eksperimen tingkatan 5 saja tahun ni. 3 eksperimen tu. Semua eksperimen yang tingkatan 5. Jadi selagi sekolah tak buka, maksud dia kita tak boleh buat lagi. Kita tunggu sampai sekolah buka. Maksud dia kalau bulan 1 tahun depan, bulan 1 lah. Tahun depan lah kita buat. Nah, jadi kita sekarang ni kita just bimbing pelajar je lah. Ingatkan mereka kena buat PECO, kita buat, kita kalau boleh kita buatlah tunjuk video ke apa ke kan, bagi mereka nampak. Nampak eksperimen tu. Nak dijalankan nanti. Jadi kita janganlah kita duduk diam saja. Jadi peranan cikgu di sini sentiasa ingatkan pelajar. Maksudnya PECO tu kena buat. Jadi kita carilah video mana-mana kita tunjuk dekat pelajar kan. Tunjukkan dalam tu video dulu. Bila mai sekolah bersemuka nanti kita akan buat benda tu secara realiti lah. Jadi PECO ni memanglah wajib kena buat dalam keadaan yang sebenar kan. Jadi kita kena tunggu, kena akur lah. Hak ni bukan masalah kita. Masalah satu Malaysia. Jadi kita kena akur dengan arahan lembaga peperiksaan. Dia kata tunggu sekolah buka. Tunggu sekolah buka, kita tunggu lah. Tunggu je lah. Nak buat macam mana kan? Bukan bidang kuasa kita. Okey, itu saja. Terima kasih. Ya, sama. Boleh saya tambah sikit ya. Okey, betul sebenarnya Cikgu Zanariah kata tadi, kita diminta tunggu hingga sekolah buka sebab eksperimen perlu dijalankan dalam makmal. Apa yang cikgu boleh lakukan adalah cikgu boleh melaksanakan PDPR, berbincang tentang soalan-soalan PK. Sebab tu hari ini kita nak beri kemahiran kepada guru bagaimana nak buat penulisan arahan PK yang dikaitkan dengan kertas 2. Okey cikgu, okey terima kasih. Okey, jelas cikgu. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum cikgu. Untuk kelas belakang tadi, maksudnya PK tu cikgu boleh buat bersama dengan pelajar lah, bukannya within 1 week before PK, tapi semasa hari kejadian PK tu cikgu boleh buat bersama-sama lah dengan pelajar, maksudnya macam tu ke? Ya, maksud dia macam tu lah. Kita akan bagi soalan lebih awal dekat pelajar. Tu dia punya prosedur dia, kena bagi soalan. Soalan tetap kena bagi. Lepas tu bila time buat eksperimen, ya cikgu bersama-sama dengan pelajar lah. Sebab pelajar kelas belakang ni memang semua kena cikgu yang bantu kan. Maksud dia kita bantu tu kita ada bersama dengan mereka. Tapi kita bagi peluang mereka buat bersama-sama dengan rakan. Just kita mantau lah kan. Jadi kita bimbing lah pelajar. Masa ni lah kita nak bimbing pelajar kita. Maksud dia bimbing ni tak semestinya cikgu bagi semua. Kadang cikgu kata okay, tengok kawan kamu jawab macam mana. Lepas tu kamu tengok kawan kamu. Lepas tu kita minta tolong kawan-kawan yang
faham, yang dah buat siap laporan, boleh bincang sama-sama. Maksud dia, mereka buat eksperimen dalam kumpulan kan. Maksud dia bolehlah bersama-sama masa tu. Kita tengoklah pelajar kita yang nampak okey sikit lah, bolehlah lantik jadi ketua. Lepas tu kita bagi guide dekat ketua, sekali ketua lah guide pula ahli-ahli bawah kumpulan dia tu kan. Cikgu yang tentang guide tu, adakah boleh kalau kita memang 100% lah untuk pelajar yang memang teruk kan, kita 100% bagi guide prosedur yang memang dia je salin saja semua tu, memang budak memang teruk lah ni. Jadi adakah TP berapa yang kita nak bagi kalau macam tu? Yang tu minimum, TP 1 je. Maksudnya bila kita tanda eksperimen dia, kita buat catatan. Kita letak konstruk semua-semua tu, tapi bawah sekali kita tulis TP 1 tu. Ya, kita buat minimum sebab kita punya syarat dia memang macam tu. Kalau cikgu tengok balik di kita punya buku pentaksiran tu, kalau tak mencapai tahap prestasi tu ataupun dia memang tiru sebiji, jadi kita boleh bagi dia TP 1 je, TP minimum sebab dia meniru sebiji. Dia meniru kan. Kalau kita bimbing untuk dia buat tak apa. Contoh dia duduk sebelah kita kan, kita kata okay, tulis ni tujuan. Kamu tulislah ayat tujuan mesti ada ni. Dia tulis. Kalau kita bagi dia ambil tawan dia sebiji tu, memang kena bagi TP minimum lah, tapi kita buat catatan. Kata dia tu layak dapat TP minimum sahaja. Kita buat catatan dan kita ingat benda tu kita ada rekod kita lah kan. Ada justifikasi daripada kita. Okey cikgu, yang kedua cikgu, kalau soalan pula cikgu, kita bincang sesama panitia, jadi satu soalan tu memang kita guna untuk semua kelas. Boleh kan? Boleh. Nak guna satu PPT pun boleh. Satu daerah KMY pun tak apa. Boleh. Kemudian tentang PK ni, adakah memanglah dia masuk sekali dengan PBD kita, tapi untuk PBD akhir tahun ni yang kita akan buat insyaAllah bulan-bulan 10 ni kan, adakah PK kita tak buat lagi, kita je suruh minta budak salin saja kan eksperimen. Jadi kita nak bagi takat TP 6 tu boleh ke? Sedangkan dia dah hantar macam video-video PBL semua tu, tapi PK dia tak buat lagi. Boleh ke kita letak TP 6 dia pun? Okey, untuk yang 3 atau 5 tahun ni kan special case kan. Maksud dia kita tak tahu lagi tarikh macam mana. Jadi kita just buat dulu. Jadi untuk perekodan tu kita tunggu arahan lah. Maksud dia untuk untuk PBD kalau ikutkan November ni dah kena hantar markah kan? Betul tak? Ya betul. Jadi kita bagi dulu setakat mana yang ada kan? Kita bagi dulu. Takat mana yang ada tu kalau kata saya rasa dia layak untuk TP 6, kita boleh bagilah kan? Boleh. Sebab kalau dia buat video tu dia sharekan ataupun dia upload dekat YouTube, maksud dia benda tu dia tunjuk, dia boleh tunjukkan pada orang lain kan. Maksud dia buat kat Facebook dia ke video dia buat tu, maksud dia dah boleh expose benda tu. Maksud dia bukan untuk diri dia sendiri, dah untuk orang lain. Maksud dia dah ketengahkan benda tu. Jadi dia layak juga dapat TP 6, cuma cikgu kena betul-betul confirm bila dia dah buat benda tu, dah expose benda tu, cikgu kena ajukan soalan dia boleh jawab tak apa yang dia buat tu. Kalau dia boleh jawab, maksud dia memang confirm dia dapat TP 6. Kalau cikgu teragak-agak lah kata dia dah expose benda tu kan dekat Facebook, dekat YouTube apa semua, dia dah orang kata apa, dah heboh lah benda tu, dah tunjuk lah dia dah capai tahap 6 kan. Jadi cikgu cuba guide dia untuk bila diaju soalan dia boleh jawab tak. Kalau dia boleh jawab, maksud dia dah menguasai tahap TP 6 lah tu. Maaf cikgu, saya tak betul-betul study lagi, tapi memang kena expose kan. Kalau just hantar kat kita je tengok. Kalau cikgu saja, maksud dia tak cukup lah. Kalau dia expose, dia tunjuk dalam grup kumpulan tu, dalam kelas dia ada dalam grup kan. Maksud dia orang lain tengok benda yang dia buat tu. Tu dah kira lah. Kalau cikgu seorang saja tengok tak mencapai lagi lah. Maksud dia kena tunjuk dekat kawan-kawan dia. Sebab dia kalau TP 6 ni maksud dia dah boleh pamerkan, dia dah boleh orang kata apa menunjukkan sesuatu, membuat persembahan kan, membuat persembahan pada orang ramai. Maksud dia dah boleh mereka satu, dia boleh buat inovasi. Maksud dia kalau dia buat persembahan multimedia, dia buat tu benda tu yang ada orang kata ada kelainan lah. Maksud dia tu pun dah dikira dia dah boleh kuasai benda tu kan. Cuma kita pastikan dia boleh menguasai sepenuhnya bila kita ajukan soalan dekat dia faham benda tu. Okey.
Okey, Cikgu Zanaria, Cikgu kita akan buka nanti untuk bertanya soalan kembali sebab saya dengar Cikgu Nazah dia ada satu lagi program, dia akan keluar asal, dia akan masuk balik. Kita bagi peluang pada cikgu-cikgu lain, dua orang lagi Jayun untuk bentangkan. Okey Cikgu. Terima kasih. Naknya saya ada slot satu lagi di sekolah saya ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jangan masuk balik ya. Okey. Terima kasih Cikgu Nur Zanaria. Nanti kalau ada apa-apa persoalan nanti kita ni kemudian lah Cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu Zanaria sekali lagi. Okey, seterusnya Okey. kita jemput Cikgu Munirah dulu kan, Cikgu Syarul Hani. Cikgu Munirah Ya saya. Ya, Cikgu Munirah binti Mak Saad dari SMK Khair Johari. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Siti Hamidah, laku pengerusi, cikgu-cikgu, guru-guru kanan sekolah-sekolah di SMK di daerah KMY, rakan-rakan seperjuangan semua. Okey, slot saya adalah tentang bengkel penulisan arahan tugasan bagi PK ni Okey, saya terus kepada contoh soalan. Dia adalah berdasarkan kepada aras kesukaran. Okey, cikgu-cikgu sebenarnya akan diberi satu lagi kita akan dapat satu lagi buku yang terkini daripada lembaga peperiksaan. Iaitu dalam tu akan diberi, cikgu-cikgu dengar saya cakap Dengar. Okey, saya terus kepada, sebab Cikgu Zanariah tadi dah terang daripada konstruk 1 sampai konstruk 6. Sebenarnya bahagian saya adalah konstruk 4 dan konstruk 5. Okey, dalam konstruk 4 ni, cikgu-cikgu akan sebenarnya daripada konstruk 4 ni adalah proses kita menilai pelajar. Okey, daripada soalan bila kita dah dapat data daripada pelajar, dia orang dah buat semua hipotesis, pemboleh ubah semua tu, akhirnya kita akan buat konstruk 4. Konstruk 4 sebenarnya cikgu memberi soalan. Cikgu yang buat soalan dulu bagi dia orang ni nak buat apa. Contoh yang saya bagi adalah konstruk 4 untuk P2, menulis perbincangan. Iaitu apa yang kita tengok dulu, konstruk apa yang dilihat dulu adalah membuat inference. So kita ada 3 aras kat sini aras rendah, kita tengok anak murid kita lah. Anak murid kita kelas belakang, takkan kita nak bagi aras tinggi. Kita akan buat soalan inference yang aras rendah. Okey, eksperimen yang diambil ni adalah eksperimen 9.12. Okey, dia adalah soalan mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tulit. Okey. So kita tengok budak kita macam mana. Okey. Apa yang dia orang tengok, kita akan buat soalan aras rendah. So kita buat soalan macam ni. Nyatakan pemerhatian berlaku pada permukaan paku besi selepas 3 hari. Dan berikan sebab berlakunya pemerhatian tersebut. Itu adalah soalan aras rendah. So dia orang akan jawab. Okey. Cikgu boleh bagi TP, kita dah boleh bagi TP yang mengikut apa yang dia jawab lah. Okey, kalau soalan sederhana pula, nyatakan pemerhatian berlaku pada permukaan kedua-dua jenis paku selepas 3 hari. Okey, tapi kalau soalan aras tinggi, saya rasa cikgu semua guna soalan ni saya rasa. Apakah inference hasil dapatan eksperimen ini? Betul tak? Okey. So yang ni kita boleh bagi markah kat dia orang daripada yang ni sekejap Okey, kita tengok P2B pula. Okey, yang ni pula dia membuat hubungan. Okey. Dia masih ada lagi 3 level Kita tengok, kita buat soalan tu daripada 3 level, iaitu aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Apakah perbezaan ketahanan terhadap kakisan? Ataupun cikgu-cikgu selalu buat soalan ni. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah budak balas. Yang ni maknanya kita tak bagi kat dia orang apa pemboleh ubah manipulasi. Tapi kalau budak aras sederhana kita bagi.
apakah jenis paku dengan ketahanan kaki san tersebut. Okey. Ini konstruk 4. Bagi konstruk 4 P2C, iaitu dia buat definisi secara operasi. Definisi secara operasi sama juga, kita masih ada 3 arah soalan yang kita nak bagi kat budak. Ikut kesesuaian pelajar kita. Nah, okey. Contoh yang saya bagi yang aras tinggi, definisikan secara operasi bagi alloy. Kalau sederhana kita cuma ubah sikit saja daripada pemerhatian, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. So dia orang akan carilah. Okey. Untuk konstruk yang tadi konstruk 4, sekarang kita masuk konstruk 5. Selalunya konstruk 5 ni adalah soalan berasaskan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat laporan. Masih lagi dalam eksperimen 9.12 tadi, mengkaji perbezaan antara alloy dengan logam tulen. Kita guna konsep, yang ni yang terkini daripada LPM, dia menggunakan 3 aras. Okey, selalunya kita akan tanya dia berdasarkan dapatan eksperimen paku besi, paku keluli mempunyai sifat kekerasan berbeza. Yang maknanya kita terang kat dia, yang ni budak aras rendah. Lepas tu kita buat soalan, mengapa paku keluli dipilih untuk memaku permukaan yang dibuat dari konkrit? Okey. So kita sebenarnya ada skema, ada siap-siap. Tapi kita bagi tengok budak ni boleh jawab tak. Kalau budak tak jawab, kita guide dia. Okey. Okey, P2 yang seterusnya menambah pembaikan kepada kaedah penyiasatan tadi. Okey, masih lagi 3 aras digunakan. Okey, setelah eksperimen dijalankan, anda mendapati nilai kalori sampel makanan anda tidak sama dengan teori. Apakah yang boleh anda lakukan supaya mendapat anggaran nilai kalori yang lebih tepat bagi setiap sampel makanan? Ini adalah eksperimen 2.12 yang kita 5 bab 2 tu. Menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam makanan. Okey. So yang ni macam mana dia nak buat? Kita nak nilai kalori yang tepat, kita nak buat macam mana? Apa penambahbaikan? So dia akan cadang. So kita terima data depa. Okey. So ini sebenarnya konstruk 5 ni membantu pelajar kita menjawab soalan 12 atau 13 dalam soalan wajaran. So PK ni yang ditekankan oleh LPM, kenapa dia nak yang terbaru KSSM ni macam ni? Sebab nak guide pelajar kepada soalan esei sebenarnya. Nak mengarahkan pelajar supaya boleh jawab soalan esei. Bukan dia orang tulis salin saja. Dia nak dia orang fikir dulu apa yang sepatutnya dia orang buat daripada eksperimen yang dia orang buat ni. Okey, membincangkan kesahan data. Masih yang ni eksperimen 2.12. So masih lagi 3 aras berdasarkan susunan radas yang disediakan. Apakah peningkatan suhu air dengan pemerhatian anda itu boleh terima? Itu soalan aras rendah. Kalau soalan aras sederhana, berdasarkan susunan radas yang anda sediakan, adakah perubahan suhu air dalam pemerhatian anda itu boleh diterima? Masih sama kan? Tapi kalau soalan aras tinggi, berdasarkan susunan radas yang disediakan, adakah data pemboleh ubah bergerak balas itu boleh diterima? Okey. So dia akan jawablah. Okey. So yang terakhir, mewajarkan kesahan data ni, wajarkan keputusan eksperimen yang anda peroleh itu aras tinggi. Kita terus tanya, wajarkan. Ini adalah soalan biasa dan soalan 11-13. Okey, bincangkan perubahan data yang anda peroleh diterima atau ditolak. Dan R, aras rendah, berdasarkan susunan radas yang disediakan, mengapakah data peningkatan suhu air dan dalam pemerhatian anda itu boleh diterima? Okey, itu adalah jenis-jenis soalan yang akan kita keluarkan kepada pelajar. Okey. So tugasan guru pada murid ni, dia mestilah yang tu saya bagi, itu saja yang tadi ya, konstruk 4, konstruk 5 yang saya bagi tadi. Sekarang saya tak bincang konstruk 6. Saya tak bincang konstruk 1, saya tak bincang konstruk 2, 3. Saya hanya bincang konstruk tu saja. Okey, so apa tugasan guru? Cikgu jangan panik sebenarnya. Kita tunggu arahan LPM bila kita buka sekolah. Dia orang akan bagi minta kita jalankan. Jadi tugas kami adalah menolong cikgu untuk menghasilkan satu tugasan untuk pelajar sahaja. Okey, kita ada sesi bersesi-sesi lagi selepas ni. Bukan hari ini saja sebenarnya. Okey, mestilah arahan cikgu tadi, mestilah yang pertama
situasi kehidupan seharian bersesuaian dengan murid. Yang kedua, arahan merancang dan menjalankan eksperimen. Kita kena rancang guide, tengok budak kita. Memang tadi Cikgu Zana kata tadi boleh bagi TP1 sebab dia tiru. Tapi kita boleh upgradekan dia dengan kita bagi arahan seterusnya bagi dia buat. Soalan yang boleh menilai konstruk 4. So yang ni yang akan dibuat oleh guru-guru lah. Okey, konstruk 4 dan konstruk 5. Yang ni yang akan kita sharing nanti, banyak lagi. Okey, yang ni Cikgu Zana dah bagilah tadi. Ini adalah senarai tajuk eksperimen untuk tugasan PK. Kita ada tingkatan 4 kita ada 8. Tingkatan 5 kita ada 4, 6, 8, 10, 12, 14 lebih kurang lah. Okey, ini senarai-senarai eksperimen yang wajib cikgu boleh pilih macam biasa. Tadi Cikgu Zana abang tadi tingkatan 4 pilih 3, tingkatan 5 pilih 3. Okey, so yang ni diorang boleh buat daripada sekarang. Yang tugasan daripada LPM itu adalah asing untuk kita top up mereka untuk dapat markah TP5, TP6. Okey. Okey, saya bagi satu. Contohlah ini saya bagi untuk tingkatan 5. Ini tajuk yang tadi tingkatan 5 untuk apa yang tadi ni untuk mengkaji ni 1.33 menjalankan eksperimen mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Saya ambil yang ni. Okey, apa je cikgu yang pertama? Cikgu kena ada rangsangan untuk pelajar. So dia fikir apa dia? Sebab daripada statement ni ataupun pernyataan atau rangsangan yang cikgu bagi ni, dia orang kena buat pernyataan masalah dan yang kedua kena buat hipotesis daripada pernyataan yang kita beri. Sama macam soalan SPM soalan nombor 11. Yang ni yang LPM tekankan pada kami untuk sampaikan pada cikgu. Kenapa kita kena buat juga tugasan ni? Kita nak pelajar kita jangan lupa tentang esei soalan nombor 11. Okey? So kita tengok yang ni. Aini tidak dapat tidur dengan Lena disebabkan masalah kulit. Kulit pada tangannya kelihatan merah, berbintik-bintik dan sakit apabila disentuh. Aini telah berjumpa dengan doktor. Doktor tersebut telah memberikan Aini sejenis krim. Okey, ni krim. Kita tunjuk dia krim. Kalau kita duduk kat Sungai Tani, pernah pergi farmasi kita tengok. Kalau dia pernah gatal ke apa, mesti mak dia bagi yang ni ke. Ataupun doktor akan bagi ointment ke, sejenis antibiotik. So, antibiotik adalah untuk mematikan bakteria. So, budak kena faham dulu. Okey. So, keadaan kulit Aini telah beransur pulih setelah menggunakan krim ini. Selama 5 minit dia dah okey. So, apa sebenarnya yang dia letak? Okey. So, situasi mesti diketahui. Okey. So, berdasarkan daripada yang tadi, kita kena rangka dan jalankan satu eksperimen. Selepas seminggu lepas cikgu bagi rangka tu, dia orang kena fikirkan apa eksperimen kena buat, tapi cikgu kena sediakanlah sebenarnya. Bukan budak tu terus pergi ambil alat radas tu, tidak. Cikgu pun kena guide jugalah. Okey, jalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, anda dikehendaki membuat satu laporan. Maknanya cikgu dah bagi satu guide mereka untuk dapat markah, 2 markah dah kat sini. Satu tujuan, nampak? Untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, dan satu lagi dia boleh buat hipo dah kat sini, hipotesis. Hipotesis tak boleh lah. Dia boleh buat satu pernyataan. Boleh juga. Okey. So yang ni, cikgu mesti guide mereka yang ni. Cikgu mesti buat satu guiding kat mereka. Mesti ada jawapan, mesti adalah pernyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, bahan dan radas. Tadi Cikgu Zana kata kena asingkan. Jadi kita kena ajak budak kita. Asingkan adalah bahan dengan radas. So dia tahu betul-betul yang mana itu bahan, yang mana itu radas. Lepas tu kita buat soalan pemerhatian, dia ambil data tadi, okey, untuk dia buat graf sebab dia akan tafsir data daripada graf. Prosedur mesti buat, rajah, mentafsir dan akhir sekali kena buat kesimpulan. Okey. So contoh soalan yang cikgu kena buat yang ni lah. Yang tadi ada cikgu apa tadi tanya, Cikgu Muna tadi. Kita memang kena buat soalan, ni saya bagi contoh satu je. Berikan inference itu adalah dalam konstruk 4. Konstruk 5 wajarkan. So kita kenalah buat soalan-soalan tadi lah. Okey.
Saya rasa sampai kat sini dulu ni bahagian saya. Okey, saya buka untuk soalan. Ada soalan cikgu-cikgu? Dalam chatbot tu ada nah satu Dalam soalan. chatbot saya dah ni dah. Okay, kita tengok dalam chatbot ni. Cikgu Safawati. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Cikgu, saya nak tanya, kalau untuk kelas belakang tu, biasanya macam sekolah saya, kelas yang non-Muslim, jadi diorang masalah untuk menulis kemahiran berbahasa tu. Jadi tadi kalau untuk yang soalan perbincangan tu, kalau kita nak approach seorang student, dia ambil masa, boleh tak untuk perbincangan tu kita open di dalam kelas, maksudnya kita bincang tu secara berkelompok lah, maksudnya dalam satu kelas, bukannya approach secara individu. Boleh dibenarkan. Cepat. Boleh cikgu, boleh. Kalau kita approach macam tu, TP yang kita boleh bagi kat dia sebab mungkin dia orang boleh berbincang sesama kekawan. Kalau boleh dikatakan dalam kelas tu, kalau dia berbincang, jawapan akan ada lebih kurang sama lah. So TP berapa kita boleh bagi cikgu? Kita bagi TP 4 boleh juga dah sebab dia dah berbincang, kita memanglah sama, tapi kita dah guide dia. Kita bagi TP 4 boleh lah. TP 4, TP 5 boleh lah. Kalau dia boleh bagi wajaran, kalau dia lengkap semua dekat konstruk 4 tu, dia lengkap dekat pada A, B ya. Dia ada A, B, P1, P2, dia ada P3 sampai dia boleh buat kesimpulan, kita boleh bagi dia TP 5. Tapi kalau dia tak boleh, kita guide dia, kita bagi dia TP 4 lah. Sebab kita faham ya kan. Kita faham, anak murid kita faham. Okay, maksudnya kita boleh bimbing dia secara berkelompok macam tu lah maksudnya. Ya, boleh cikgu, dibenarkan. LPM membenarkan. LPM membenarkan sebab ada soalan yang cikgu tanya ni dalam meeting hari tu, memang dia orang benarkan. Sebab kita nak galakkan pelajar kita memahami untuk menjawab soalan 11. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Okey cikgu, daripada chatbot, daripada cikgu Nodasima, dia tanya soalan untuk TP5 dan TP6, boleh tak kita ukur prestasi murid menggunakan kaedah lisan? Tak boleh cikgu, kena tulis juga. Kita kena suruh mereka tulis dalam kertas dan kena buat graf tu, kena ada paksi. Kalau sebab kita nak bagi markah, kita tak tahu nak bagi dia berapa. Kalau macam tu dia boleh dapat TP1, secara lisan kita tak ada bahan, tak ada evidence untuk kita masukkan kat dalam dalam BJN nanti. Kita nak masuk macam mana? Tak ada evidence, takut nanti ada orang daripada sana LPM turun check, kita nak jawab macam mana? So cikgu-cikgu kena juga suruh budak tadi atau pelajar tadi tulis pada kertas untuk dia taksir, untuk dia bagi markah, untuk bagi pensyukuran. Cikgu Dasima dah terjawab tau persoalan dia. Okey cikgu, ada lagi? Cikgu Munira, okey, kalau dari segi plot graph, bina jadual dan sebagainya tu saya faham. Tapi katakanlah soalan berkenaan dengan kesahan data tu, yang tu memang kita tak boleh nak tanya murid sendiri menggunakan kaedah lisan. Bukannya maksud saya keseluruhan TP 5 soalan tu kita kena buat dalam kaedah lisan, tak, ada beberapa saja. Contoh tu macam mana? Contoh kita tanya dia macam mana? Kesahan data kan, untuk kesahan data. Okay, kita tanya murid, okay, kalau saya bagi data macam ni, apa pendapat kamu? Macam tu lah. Maksudnya kalau membincang secara lisan maknanya ni? Ya. Untuk macam kita nak sahkan data tu, okey. Kalau saya tukarkan benda ni kepada pemulih ubah yang satu lagi, macam apa? Saya faham. Saya faham cikgu. Okey, macam ni. Cikgu memang boleh ubah, kita nak sebab kita nak trick budak tu kan, sama ada dia faham atau tidak.
Tapi cikgu kena minta budak tu tulis mula dalam soalan ataupun dia buat sebagai pembetulan lah, boleh juga. Cikgu Munirah, mungkin saya nak respon sikit, nak tanya juga soalan. Mungkin sebab ini eksperimen, ini adalah PK, maka murid perlu membuat pelaporan, betul tak? Ya, pelaporan betul. itulah yang maksud Cikgu Munirah tu yang boleh ubah data di situ. Dia tak boleh tak ada pelaporan, cikgu tanya verbal saja, lisan saja tak boleh lah. Betul Cikgu Aira, betul. Ada lagi tak persoalan cikgu-cikgu? Kita ada satu slot lagi ni. Ya, kalau tak ada kita mula yang slot yang ketiga. Okey, terima kasih semua. Ya, terima kasih Cikgu Munirah daripada SMK Afri Johari. Seterusnya kita menjemput Cikgu Syahrul Hani binti Muhammad Noor dari SMK Tamaria untuk pembentangan seterusnya. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih. Sekejap ya, saya pasang slide. Okey, boleh dengar no? Terima kasih Cikgu Siti Hamidah dan juga Cikgu Nur Azura binti Mak Isa SC Plus daripada PPD KMY. Terima kasih yang dimuliakan, yang berusaha guru-guru kanan Sekolah Menengah Kebangsaan KMY dan juga guru-guru yang hadir dalam bengkel kita kali ini ya. Jadi saya dijemput untuk saya bukan JU PK lah, yang Cikgu Munirah dengan Cikgu Zanariah adalah JU PK. Saya cuma dijemput untuk bantu untuk kita fahamkan, kaitkan PK ni dengan soalan-soalan SPM sebab saya ada memeriksa juga, jadi saya boleh bantu sikit lah ya untuk memahami kaitan PK, soalan-soalan PK dengan soalan-soalan sains kertas 2 terutama di bahagian A dan bahagian C nombor 11. Okey, baik. Kalau kita tengok soalan-soalan daripada soalan tugasan PK ni, kalau kita lihat cikgu yang kena sediakan soalan-soalan ni mengikut aras ya, tapi kalau kita tengok cikgu kena sediakan satu situasi ya. Situasi ni kalau kita tengok situasi ni lebih kurang sama seperti soalan nombor 11 dalam kertas 2 sains SPM kan. Jadi kalau kita tengok kita boleh ambil sebenarnya, kalau kata cikgu nak buat tugasan ni, cikgu boleh pilih daripada mana-mana soalan daripada negeri lain ke, modul mana-mana ke, ambil situasi daripada soalan nombor 11 tu untuk dijadikan tugasan PK cikgu. Pada cadangan saya lah ya, kalau cikgu nak buat tugasan ni kita tak ada lagi koleksi tu. Jadi kemungkinan cikgu akan diminta untuk buat tugasan, nak buat tu ada 6 tugasan ya. Kalau satu sekolah sama je 6 tu tak apa, tapi kalau kata lain cikgu, lain tugasan dia nak buat pasal nak ikut aras, jadi cadangan saya cikgu boleh ambil soalan daripada nombor 11 tu, daripada contoh-contoh soalan peperiksaan negeri lain ke, modul ke, mana-mana cikgu boleh ambil. Boleh juga ambil daripada bahagian A. Cikgu nak buat soalan konstruk 4, konstruk 5 tu cikgu boleh ambil daripada bahagian A. Ya, jadi saya akan tunjuk kat sini cikgu macam mana soalan tugasan PK ni. Ini contoh soalan yang saya rasa soalan aras tinggi, lebih kurang tinggi ya. Jadi kalau kita tengok kita ada stimulus yang ada dalam penyataan ni ya. Contoh daripada soalan eksperimen menganggar nilai kalori sampel makanan. Jadi kita ambil, kita selalunya kita buat kotak lah untuk isikan stimulus tu, dan kita tuliskan berdasarkan pernyataan di atas macam kita nak tulis soalan nombor 11, lebih kurang sama. Diminta untuk merangka dan menjalankan satu eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Tapi dekat sini kita tak letak bahan dan radas, sebabnya bahan dan radas tu kita dah sediakan dekat dalam makmal tu. Pelajar sepatutnya dah baca daripada buku teks, dia dah tahu dah bahan dan radas, dia boleh rujuk kat situ.
dan dia perlu buat laporan berdasarkan kriteria yang diminta di sinilah A sampai I tu ya. Kemudian ada soalan-soalan yang perlu dia jawab, soalan inference, soalan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian yang ni yang konstruk 5, definisi secara operasi bagi nilai kalori makanan, bincangkan kenapa nilai kalori bagi setiap makanan berbeza, dan yang kelima apakah yang boleh dilakukan supaya nilai kalori makanan lebih tepat bagi setiap sampel makanan. Ini soalan-soalan yang mana boleh kita nampak dalam soalan nombor soalan bahagian A ya, macam yang 3, 4, 5 ni macam soalan bahagian A. Okay, cuba kita tengok soalan ni. Ni saya bagi contoh yang tugasan PK tadi ni kepada soalan nombor 11. Ni contoh soalan nombor 11 tapi tak samalah dia punya stimulus dia sebab saya tak dan buat, dan yang ni saya cari yang mana lebih kurang tajuk yang sama. Ya, cikgu boleh ambil stimulus yang ada dalam nombor 11 ni. Ya, nombor 11 ni boleh ambil sebagai tugasan PK pun boleh. Tapi dia banyak nombor kan, lebih baik kita guna yang gambar ni. Jadi kalau kita tengok sini, soalan pernyataan masalah dalam laporan PK, cikgu kena minta pelajar buat juga kan. Jadi kalau tengok dekat soalan nombor 11, ya, ada soalan ni. Jadi sebab tu kita buat dalam PK kena ada soalan pernyataan masalah yang mana soalan nombor 11 pun ada. Iaitu pelajar perlu jawab dalam bentuk soalan, kena ada tanda soal. Jadi ini melatih pelajar untuk jawab soalan nombor 11A ni. Begitu juga hipotesis, kita ada hipotesis kat sini kan. Jadi yang B ni hipotesis. Dah boleh melatih pelajar untuk jawab soalan nombor 11 untuk cadangkan hipotesis. Tapi untuk soalan nombor 11, hipotesis dia mesti berdasarkan situasi ya. Jadi samalah kalau boleh jawapan untuk tugasan PK pun sama. Kita guna cara yang sama untuk dia jawab. Sama ada dia berdasarkan situasi ataupun berdasarkan konsep umum. Maksudnya jangan guna bahan dan radas yang kita nak guna tu sebagai hipotesis. Tak boleh. Dia kena situasi yang diberi dalam soalan tu ya. Okey, kemudian soalan pemboleh ubah ada juga dalam soalan nombor 11 ya. Sekarang ni soalan nombor 11 kadang-kadang macam tahun lepas dah ditetapkan pemboleh ubah apa yang nak dijawab ya. Sama ada pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas ke, atau pemboleh ubah dimanipulasi dengan dimalarkan ke, ataupun dimalarkan dengan bergerak balas. Sebab dia 2 markah. Jadi kalau bagi 3 dia ambil yang ditanya saja. Tapi untuk PK kena sebut 3 sekali lah ya, 3 sekali. Okay, dia kena sebut 3 sekali. Dia tak boleh short form lah, kena tulis penuh. Ni pun kena tulis penuh. Yang ni pun kena tulis penuh, tak boleh tulis short form. Okay, untuk soalan untuk radasan bahan, untuk soalan nombor 11, kalau dia dah tanya pernyataan masalah, dia tak akan tanya dah bahan dengan radas ni. Ya, dia tak tanya dah. Kalau dia tak tanya pernyataan masalah, kemungkinan dalam soalan C tu ada bahan dan radas. Jadi pelajar kena senaraikanlah radas atau bahan yang tak ada tu kena bagi cukup lah. Kemudian ada soalan prosedur, sama kaedah dia, kita lukis rajah dulu, lepas tu barulah ayat prosedur tu ditulis, sama seperti PK juga. Dan penjadualan data ni lebih kepada bila pelajar buat pemerhatian, dia mesti rekodkan data tu dalam bentuk jadual. Jadi dekat sini cumanya beza dekat soalan nombor 11 tak perlu tulis pemerhatian. Ya, pemerhatian tu, jawapan keputusan eksperimen tu tak perlu tulis. Dia just merangka jadual tu saja. Sebab ni soalan merancang eksperimen, dia bukan soalan nak laporan ya, tapi untuk PK dia laporan. So dia mesti ada pemerhatian, dia mesti ada keputusan eksperimen. Okey, untuk soalan nombor 11 tak adalah mentafsir data. Ini lebih kepada bahagian A ya, bahagian A, iaitu melukis graf ke ataupun menjawab soalan-soalan lah.
Dan kita juga membuat kesimpulan ni lebih kurang macam menerima ataupun menolak hipotesis tu. Mesti dinyatakan menerima ataupun menolak hipotesis ya. Okey. Kita tengok lagi contoh soalan bahagian A pula untuk tugasan PK yang sama. Okey, ni soalan saya cari untuk nilai kalori lebih kurang macam ni. Kita bandingkan, cuba tengok. Okey, untuk soalan yang di perbincangan tu, kalau kita tengok dalam soalan inference ni, ada dalam soalan bahagian A, ya, inference. Jadi kita sebenarnya melatih pelajar untuk menjawab soalan inference dalam bahagian A. Jadi cikgu kena bubuhlah soalan nyatakan inference ni dalam tugasan PK tu. Jangan tak bubuh ya, sebab ia melatih. Ramai pelajar tak boleh tulis inference. Jadi dengan adanya tugasan PK yang membuat soalan menyatakan inference, dapat melatih dia jawab soalan bahagian A. Okay, and then untuk tuliskan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, yang ini lebih kepada soalan bahagian A yang ada graf tu. Yang mana selalunya ada soalan hubungan kan. Yang ini soalan yang dapat melatih jawab soalan yang ada graf tu. Okay, and then yang soalan nombor 3 ni line construct 5, definisi secara operasi. Okay, dekat soalan ni tak ada, soalan nilai kalori ni tak ada. Boleh juga kalau jumpa soalan yang ada, dia akan melatihlah pelajar jawab soalan DSO ni ya. Okay, kemudian cikgu boleh juga dekat soalan tugasan PK ni, cikgu buat soalan aplikasi. Ya, selalunya dekat soalan last kali untuk bahagian A ialah soalan aplikasi. Wajib empat soalan tu mesti ada satu soalan aplikasi. Jadi cikgu boleh juga dekat soalan tugasan PK tu, cikgu ambil soalan tugas aplikasi tu masukkan dalam tugasan PK tu. Okey, kita tengok lagi contoh yang kedua ni, soalan kesan kekurangan makronutrien. Okey, lebih kurang sama. Cikgu boleh ambil, ini saya bagi samalah dia punya stimulus dia ataupun situasi dia. Jadi cikgu tengok lebih kurang sama. Ya, ada pernyataan masalah, ini pun pernyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, prosedur dan pemerhatian ni mesti dalam bentuk jadual. Sinilah. Kalau bahan dengan radas ni, kalau tak ada soalan pernyataan masalah, dia akan tanya dekat sini. Ya, bahan dengan radas. Kalau dia, sebab markah hanya 10 saja, dia tak boleh lebih. Jadi dia bagi salah satu. Dia tak semesti tetap pernyataan masalah ni tiap-tiap tahun. Mungkin tahun ni tanya, mungkin tahun ni tak tanya, diikut. Jadi sebab tu dalam kita cikgu kena latih semua ni. Ya, kena latih semua tu buat, kena tulis. Okey, kita tengok perbandingan tu. Ni soalan, contoh soalan bahagian A. Tengok perbandingan soalan tu ya. Ni soalan bahagian A ni yang tadi cikgu saya sebut tadi, soalan inference ada. Okey, pemboleh ubah dekat sini, ada dekat sini. Faktor yang diubah ni manipulasi lah. Hipotesis ada dekat sini. Dan definisi secara operasi. Okey, dekat sini cikgu boleh tukar lah kalau kata cikgu nak ambil makronutrien pemboleh. Apa-apalah yang sesuai, cikgu bagi nak katakan cikgu ambil daripada soalan mana-mana, cikgu nak tukar bubuh sini, boleh. Ya, boleh. Kalau nak latih pertumbuhan pun boleh, mikronutrien pun boleh. Ataupun makro, sebenarnya makro ni, nitrogen makro, salah kat sini. Okay, and then soalan aplikasi boleh juga masuk dekat sini. Juga yang ni kesahan data ni memang patut kena buat jugalah. Yang ni melatih pelajar untuk mengesahkan data, memahami lah data yang diperolehi ya. Okay, boleh juga. Tapi selalunya tak adalah dalam soalan bahagian A tanya tentang langkah-langkah jaga-jaga dalam membuat eksperimen macam soalan ni kan.
tak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang. Tapi selama saya duduk semak tak pernah ada lah. Tapi kalau nak tanya pun tak apa. Okey. Baik, kita tengok soal. Oh, habis dah. Okey, saya tunjuk yang ni. Cikgu ya. Okey, ni contoh jawapan pelajar. Ya. Ni cara dia jawab lah, tapi dia jawab tulis tangan. Ini semua dia kena tulis. Dia tak boleh tulis kita bubuh kepala dia, kita buat borang apa je, tak masalah apa dia tulis, pelajar tulis, tak boleh isi tempat kosong macam tu. Jadi dia mula daripada atas penyertaan masalah sampailah ke bawah dengan lukis rajah apa semua, dia kena tulis dan buat jadual seperti jadual sebabnya selalu bila kita buat eksperimen data kita lebih daripada dua boleh ubah lah, ataupun 2 faktor. Jadi di sini ada 4, jadi kena buat 4 lah. Dan kita kena create graf daripada data yang diperolehi. Ni macam ni sebab bahan dia berbeza-beza, jadi graf dia ialah graf bar. Jadi latih pelajar untuk buat graf bar untuk jawab soalan variasi tu. Boleh juga, kesimpulan kena ada. And then ini terus jawab soalan-soalan yang tadi itulah, inference, satu inference, yang kedua tadi soalan apa? Dan seterusnya lah. Ya. Okay, dan juga kita tengok ringkasan format untuk bahagian A, cikgu tengok ya. Yang satu ni ialah mengaplikasi yang ini. Yang ini ya. Malaysia Burma. Internet ya. Soalan aplikasi ni ya. Ni aplikasi ni yang 4 ni daripada KPS ya. KPS yang satu ni mesti aplikasi. Jadi soalan dalam aplikasi. Sekejap ya Cikgu Syarul. Cikgu Surya Kala tolong off mic. Cikgu Surya. Mohon untuk off mic. Sekejap ya Cikgu Syarul, kita mohon Cikgu Surya untuk off mic ya. Cikgu Zura off kan ya. Host boleh off kan. Okey. Okey. Ni untuk soalan bahagian C pula. Bahagian C ialah soalan mengeksperimen. Jadi dia ada yang nombor 11 ni mengeksperimen semua sekali lah. Macam tadi yang saya sebut tu. Okay. Jadi Cikgu Munirah kata ada juga soalan daripada tugasan PK konstruk 5 tu boleh untuk jawab soalan nombor 12 dan 13 untuk mewajarkan kan. Yang ni lah. Ya, boleh juga masukkan dalam soalan tu. Okey, itu sajalah kot. Okey, itu saja itu saja ceramah saya. Okey, Cikgu Syarul Hani, kita tengok ada persoalan di chat box tengok lah. Kita cuba tengok. Okey, yang pertama dia kata kita kena sediakan arahan tugasan kepada pelajar beserta soalan siap-siap ke? Okey, soalan yang pertama lah. Lepas tu Cikgu Munirah dah jawab dah. Ya Cikgu, okey lah nah. Lepas tu ada soalan juga bagaimana situasi PK untuk calon yang telah berhenti sekolah tetapi beliau akan hadir untuk menduduki kertas sign SPM. Adakah memadai dengan surat berhenti sekolah? Yang ni saya jawab nak Cikgu Sehamidah. Ya, Cikgu. Okey, untuk menjawab soalan ni, saya akan tunjuk slide Ustaz. Boleh nak? Okey. Okey, cikgu nampak tak? Okey, nampak. Cuma besarkan sikit. Suara dengar lah. Okey, sekejap. Okey, dengar. Clear. Okey, sekejap. Okey, cikgu boleh nampak nah? Saya akan lalu sekali. Okey, sebenarnya cikgu, kita telah memberi taklimat kepada semua guru kanan tentang pelaksanaan PK. Tak silap saya dalam bulan lepas Cikgu Hamidah kan? Kita tentang pentadbiran lah, macam mana nak pentadbiran melaksanakan PK, pengurusan lah, lebih daripada pengurusan. Okey.
Baik, saya sentuh sikit sini cikgu. Di sini kita hari tu kita dah maklumkan apa peranan guru kanan. So hari ni saya nak sentuh lebih kepada tugas dan peranan personal PK Sains SPM bagi ketua panitia ataupun guru mata pelajaran yang mengajar sains lah. Perekodan dan penghantaran skor menyerahkan template PK kepada SU peperiksaan pada akhir tahun tingkatan 4 atau apabila berlaku pertukaran GKMP. Saya maklumkan sikitlah sebelum saya masuk pada soalan tadi. Yang kedua, guru perlu menerima template PK daripada SU pada awal tahun tingkatan 5 atau apabila menerima surat pelantikan sebagai pentaksir dari sekolah. Yang ketiga, melengkapkan borang skor individu dalam tempoh yang ditetapkan dan mencetak borang grade induk setelah persekoran diselesaikan. Yang keempat, menerima borang markah kosong daripada SUP. Yang kelima, memindahkan skor dari borang grade induk ke borang markah. Yang keenam, menerima borang markah yang lengkap bercetak dari SU peperiksaan untuk mesyuarat jawatan kuasa verifikasi skor. Yang ketujuh, memastikan skor yang dimasukkan dalam aplikasi LP adalah skor yang telah dimuktamadkan. Untuk pengurusan kes khas dan kes luar jangka. Yang pertama, mengenal pasti dan melaporkan kes-kes khas kepada guru kanan mata pelajaran. Menghadiri mesyuarat jawatankuasa kes khas. Yang ketiga, mencetak borang skor individu dan mendapatkan pengesahan daripada pengetua bagi calon yang berpindah. Sikit lagi cikgu yang ni untuk guru tingkatan. Perlu menyediakan senarai nama calon yang terkini, melaporkan dan menguruskan dokumen kes khas seperti dokumen kehadiran murid, dokumen cuti sakit murid, maklumat ibu bapa, penjaga dan sebagainya. Yang ketiga, menerima borang skor individu bagi murid berpindah masuk dan menyerahkannya kepada guru mata pelajaran. Memastikan borang skor individu calon berpindah sekolah dihantar ke sekolah baharu melalui pos berdaftar. Ini bahagian penjaminan kualiti, bahagian pentadbiran. So mereka akan melakukan pementoran, pemantauan, penjelasan dan pengesanan. Baik. Yang ni yang soalan cikgu tanya tadi. Kita tengok sama-sama cikgu. Untuk calon hadir dan mendaftar bagi mata pelajaran tetapi tidak mahu melaksanakan PK Sains. So kita perlu mendapatkan pelaporan dengan status tidak melaksanakan. Kita buat pelaporan sikit, status dia kita tulis tidak melaksanakan. Permohonan pengecualian untuk kes-kes khas dibuat melalui pengarah pendidikan JPN kepada pengarah peperiksaan. Kemudian minit mesyuarat jawatankuasa kes khas kena adalah cikgu nah. Yang kedua, calon tidak hadir ke sekolah tingkatan 4 atau 5 dan tidak melaksanakan PK sepanjang tempoh pelaksanaan PK Sains. So cikgu perlu membuat pelaporan dengan status tidak melaksanakan dan mendapat keputusan T dalam penyataan keputusan dan keputusan ini tidak akan diterima dalam CSS dan perlu dokumen sokongan diperlukan dan disahkan oleh pengetua. So cikgu kena buat laporan sikit lah. Kalau kata tidak melaksanakan, alasan tidak mahulah ataupun alasan lain. Baik, sebenarnya semua ni juga perlu dihantar ke PPD oleh pihak pentadbir nanti. Untuk kes seterusnya, calon hadir ke sekolah tingkatan 4 atau 5 tetapi tidak melaksanakan PK. Mendapat pelaporan dengan status tidak melaksanakan juga dan mendapat keputusan T dalam penyataan keputusan dan keputusan ini tidak akan tertera di dalam sijil SPM. Kalau kes tadi, kes apa cikgu? Tadi kes disiplin 2. Yang ni kes kesihatan. Calon telah melaksanakan PK Sains dan mendapat pengecualian peperiksaan SPM atas sebab-sebab tertentu. Calon telah melaksanakan PK salah satu daripada tingkatan 4 atau 5 dan mendapat pengecualian peperiksaan SPM atas sebab-sebab tertentu. So pelajar perlu mengulang PK Sains dan mendapat kelulusan lembaga peperiksaan untuk pengecualian penangguhan peperiksaan. Surat permohonan melalui pengetua dan pengarah pendidikan JPN dan kedua sijil perubatan yang diiktiraf oleh pengamal perubatan bertauliah. Calon berkeperluan khas. Calon hadir ke sekolah namun tidak berupaya melaksanakan PK Sains. Sekolah mohon buat pengecualian kepada JPN melalui PPD dengan mengemukakan dokumen sokongan. Kes-kes CBK hendaklah membuat permohonan kepada pihak JPN.
So apa dia perlukan? Surat permohonan ibu bapa atau penjaga, laporan perubatan dari pihak hospital ataupun kad OKU, surat iringan sekolah kepada pengarah peperiksaan. Okey, kalau calon bertukar sekolah, situasi pertama, calon menyambung pelaksanaan PK sign SPM di sekolah baharu dalam tempoh yang ditetapkan. Murid, pendaftaran murid dan kemasukan markah sekolah lama berlaku di sekolah baharu. Okey. Situasi tingkatan 5 sebelum 15 Mei, sebelum 15 Mei tindakan sekolah baharu. Selepas 15 Mei tindakan sekolah lama. Okey. Dokumen dan skor PK sign SPM hendaklah dipostkan ke sekolah baharu melalui pos berdaftar. Okey. Baik, calon bertukar sekolah situasi 2, calon berpindah ke sekolah baru selepas tamat tempoh pelaksanaan PK sign. Guru sekolah lama perlu memasukkan skor PK sign calon sebelum berpindah ke sekolah baru. Dokumen dan skor PK sign SPM hendaklah dipostkan ke sekolah baru melalui pos yang berdaftar. Okey, calon daftar lewat yang ni last Okey, calon bersekolah di tingkatan 4 tetapi berhenti atau diberhentikan dan mendaftar semula di tingkatan 5 setelah tamat tempoh pelaksanaan PK sign SPM. Calon ni daftar lewat lah. Calon hanya boleh mendaftar mata pelajaran teras saja dan pihak sekolah perlu menyelesaikan PK sign SPM calon berkenaan. Surat pendaftaran daftar semula ke sekolah kena ada, minit mesyuarat jawatan kuasa khas, surat iringan sekolah kepada pengarah peperiksaan. Okey, ini sekiranya berlaku kes luar jangkaan, pengarah peperiksaan akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelaksanaan PK sign SPM seperti cuti khas, keadaan darurat, pandemik, jerebu, banjir, ancaman bom, tak adalah insyaAllah bencana alam. Okey, sekarang ni kita dalam pandemik ya. So sebab tu kita tunggu sampai sekolah buka nanti baru kita laksanakan PK. Okey, ini tak ada apa, ini adalah pengurusan fail. Saya rasa dekat situ dulu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Cikgu Hamidah. Okay, terima kasih Cikgu Azura. Okey, soalan seterusnya untuk Cikgu Syahrul Hani. Cikgu Syahrul Hani tak habis lagi nak. Ya. Untuk eksperimen penyediaan sabun sertifikasi, analisis data tak dapat buat draft. So untuk eksperimen ini macam mana ya bagi mentafsir datanya? Okay. Cikgu boleh request eksperimen yang membolehkan cikgu dapat data. Contohnya cikgu buat contoh yang saya dapat daripada Telegram Sains Kreatif tingkatan 5 tu, ada satu tugasan yang cikgu tu buat. Dia buat kalau tak basuh dengan sabun, apa jadi pada pakaian tu, boleh tak grease tu ditanggalkan. Maksudnya buat eksperimen satu basuh tanpa sabun, satu lagi ada sabun. Sabun tu kita kena buatlah eksperimen tu kan untuk sediakan sabun tu. And then ataupun sabun ni salah satu bahan dia mesti lemak kan. Cikgu boleh pelbagaikan manipulasikan lemak tu daripada minyak sawit ke, minyak jagung ke, susu kambing ke. Jadi dia ada data lah kat situ. Boleh buat gerabah. Nampak tak macam tu? Cikgu kena kreatif untuk buat data tu. Pada pandangan saya lah macam tu lah. Betul tak Munirah? Ya betul tu. Kita kena kreatif tapi tak semestinya kita buat soalan sabun. Kan tadi ada 12 soalan dari tingkatan 5. Jadi cikgu pilih soalan-soalan yang ada graf ataupun untuk buat bar chart. Kita sendiri yang pilih soalan. Ya. Dan cikgu kalau soalan tingkatan 5 ni soalan kadar tindak balas tu ada 4. Cikgu boleh pilih mana-mana. Itu boleh buat graf saya rasa. Kadar tindak balas tu. Ya betul. Tajuk tu memang boleh untuk kita buat soalan tugasan ni. Sebab kita dah boleh tafsir untuk konstruk 4 kat situ banyak dah. Ya. Hello, Assalamualaikum. Saya nak tanya kan saya rasa bukan tak semestinya ketiga-tiga tu mesti ada data kan. Mungkin ada yang ada 2 data, satu tak ada data. Boleh kan macam tu kan? Ya betul Cikgu Zaki. Sebenarnya macam ni. Kita sekarang ni kita kena dah sediakan 3 laporan amali dari tingkatan 4. 3 laporan amali dari tingkatan 5. Sekarang ni LPM akan bagi satu lagi tugasan. Yang ni lah yang kita bincang ni sebenarnya. Betul tak Cikgu Zaki?
Terjawab kot Cikgu Zaki. Cikgu Zaki? Ya, saya. Dan Okey. yang saya fahamkan tadi yang tiga eksperimen ke tempat dan 5 tak semestinya semuanya mesti ada data. Mungkin ada yang ada data, ada yang tak ada data. Betul tak? Ya, betul-betul. Jadi hasil tugasan yang kita kena buat ni kita nak ganti balik yang mana tak ada lah. Kita nak membantu pelajar untuk dapat TP 5. Yang sabun tu tak perlu data lah maksudnya. Ya, tak perlu. Kita tak buat pun tak apa yang tu. Tak semestinya. Cikgu Munirah nak tanya Sat okey, kalaulah kata Cikgu Zaki kata tadi dia buat soalan ni lah, dia buat bedaan sabun, memang tak ada analisis data. So dia tak say dekat yang tak ada analisis data lah, dan dia boleh analisis data pula untuk amali yang lain pula. Boleh tak macam tu Cikgu Munirah? Ya, boleh macam tu Cikgu Zura. Okey, terima kasih. Okey, terjawab dah kot semua. Cikgu Aiza Salwa pun terjawab dah kot pertanyaan dia. Saya nak tambah lagi. Kalau kata kita buka sekolah ni, kita ulang balik buat soalan, buat tugasan PK untuk pertumbuhan bakteria, boleh tak Munirah? Boleh Kak Syarul, boleh. Dibenarkan. Jadi Boleh. lebih baiklah kita buat yang kita biasa buat kan. Kat situ boleh dapat data banyak. Ya, kita buat soalan rangsangan bagi budak kita boleh jawab. Jangan bagi budak tak boleh jawab. Kita usaha bagi mereka dapat TP yang tertinggi. Sebab yang ni akan terus dimasukkan dalam dalam LPM punya ni kan. Kita kena isi online daripada LPM tau nanti. Jadi kita nak tolong mereka. So kita bagi markah yang terbaik lah. Jadi kita jangan buat soalan susah-susah. Cuma kita guide mereka lah. Sebab tu kalau boleh tadi, saya habang tadi, rangsangan tu kita bagi budak dah tahu benda tu. Bakteria dia dah tahu duduk dalam mana. Okey, apa yang kena perlu untuk halang pertumbuhan bakteria. Okey. Ya, betul tu Cikgu Munirah. Kita bagi soalan mengikut keupayaan murid kita yang berbagai tu kan, sebab kita nak bagi TP yang terbaik untuk murid kita. Ya, betul. Ya. Okey, ni soalan daripada Cikgu Nohayati Jalani. Dia kata, laporan amali pelajar perlu hantar pada hari yang sama eksperimen dijalankan atau boleh beri tempoh beberapa hari. Okey, dan soalan lagi, mohon kongsikan slide PowerPoint yang dibentangkan itu dalam grup. Ni bukan persoalan lah, dia mohon untuk share PowerPoint tu. Tu terserah kepada pihak JU lah. Okey, yang tu saja soalan. Cikgu ada satu lagi soalan saya nak tanya. Yang tadi Cikgu Munirah kata ada lagi satu soalan PK yang akan sampai daripada LPM ya. Yang itu memang khas untuk Form 5 Okey, saya jawab dulu soalan Cikgu Nur Hayati Jalani tu. Dia kata laporan amali perlu dihantar pada hari yang sama. Okey, untuk makluman cikgu-cikgu, sebenarnya tugasan tu kita bagi seminggu sebelum tarikh kita nak kutip. Kata saya bagi hari ni hari Khamis, saya nak Khamis minggu depan. Tapi cikgu-cikgu kena buat dulu amali tu bersama budak. Cikgu-cikgu kena ingat tau, kita memang bagi tugasan tapi mereka kena buat amali. Dan dia orang kena habiskan hari tu juga. Kita bagi seminggu awal untuk mereka fikirkan. Itu saja. Okey, Cikgu Muna tanya apa tadi? Saya rasa macam ni, maksud yang kata seminggu awal tu, cikgu prepare dulu soalan tugasan ni. Katakan hari Rabu cikgu nak bagi tugasan tu kepada murid. Cikgu bagi tu soalan tugasan yang dah siap lengkap semua dengan soalan-soalan konstruk 5 tu semua. And then kita akan laksanakan PK tu minggu hadapan, iaitu pada hari Rabu minggu hadapan. Masa buat pelaksanaan PK tu, buat eksperimen tu, habis buat eksperimen takkanlah sampai lama kan. Kemungkinan ada masa untuk dia siapkan laporan tu. Bila dia nak siapkan laporan tu, kemungkinan tak cukup masa. Dia maksud Cikgu Muna tadi ni, boleh tak esok tu dia akan hantar laporan amali tu ke? Maksudnya dia nak jawab soalan-soalan konstruk 5 lagi apa semua, balik rumah buat soalan-soalan, jawab soalan tu, esok hantar kat cikgu. Pagi-pagi hantar siap dah. Kan macam tu. Apa yang kami dapatan itu daripada LPM, dia bagi masa dalam seminggu.
Kita bagi dalam masa seminggu. Jadi kita boleh track Assalamualaikum. dalam masa seminggu tu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Cikgu Ashraf daripada SMK Bidong. Ya, Jadi cikgu. saya dalam taklimat daripada pegawai Lembaga Peperiksaan dan juga JU Kebangsaan itu saya ada, dan saya ada buat catatan. Daripada catatan saya ni saya semak, tugasan kita bagi dulu awal seminggu. Ya, betul. Seperti kata tadi tu, kita bagi minggu ni hari Rabu. Kemudian minggu depan tu kita buat eksperimen. Dan seminggu selepas tarikh eksperimen baru hantar laporan. Baik, sekian, terima kasih. Ya, betul tu Cikgu Ashraf, abang tu betul. Maksudnya 2 minggu lah tempoh daripada dapat soalan tugasan tu. 2 minggu tu kita dapat laporan. Macam tu lah kan? Seminggu ni saya tulis ni. Yalah, maksudnya kita dah bagi soalan tugasan tu, katakan kita bagi hari Rabu. Hari Rabu depan tu, seminggu lepas tu laksanakan eksperimen. Eksperimen hari Rabu depan tu. Hari Rabu lagi satu tu hantar laporan. Dia punya Ya, betul yang Cikgu Hayati cakap tu memang betul. Memang itu yang saya catat di sini, dan memang saya tanya jelas lah itu. Sebab soalan kita bagi seminggu tu, soalan bukan soalan dia panggil apa? Macam yang panduan tu. Arahan tugasan. Arahan tu kita bagi seminggu, dan dalam tempoh seminggu tu kita bimbing pelajar kita. Okey, kita bagi tahu dia situasi ni apa dia. Kemudian kita akan jalankan eksperimen minggu depan. Dan eksperimen tu akan berjalan seperti ni. Kita akan bagi tahu macam ni. Kita bagi dia lebih kurang bahan apa yang nak digunakan ni, dia ada idea. Kemudian minggu depan tu kita jalankan eksperimen. Semasa jalankan eksperimen tu kita menilai konstruk yang kita tengok. Dia guna alatan, kemudian dia akan basuh, kemudian dia akan buat catatan. Kita tengok tu. Habis saja eksperimen tu, kita bagi masa dia seminggu lagi untuk hantar laporan. Jadi seminggu yang ada lagi untuk hantar laporan tu adalah untuk dia jawab soalan, untuk dia tulis laporan penuh, dia nak buat perbincangan, dia nak buat kesimpulan, dia nak buat graf. Kemudian kalau dalam tempoh tu dia ada masalah, dia akan jumpa cikgu akan guide dia untuk tulis laporan yang betul. Lepas minggu tu berhantar. Jadi perjalanan tu adalah mengambil masa 2 minggu. Baik, sekian, terima kasih. Okey. Ya, terjawab dah kot. Ya. Okey, ada lagi tak? Dah clear dah Nono. Okey, saya rasa macam tu dah clear dah. Okey, kalau macam tu terima kasih Cikgu Syarul Hani. Okey, ada lagi tak persoalan-persoalan lain? Berkaitan dengan soalan saya tadi tu yang katanya akan ada satu soalan daripada LPM kan? Yang tu memang khas untuk form 5 saja ke? Cikgu Munirah, macam mana? Bila kita bersemuka, LPM akan bagi arahan untuk kita buat arahan tugasan ni lah yang tadi. Bila kita dah bersemuka dengan pelajar. Kan kita kena buat 3 form 4, 3 form 5. So akan ada lagi satu soalan ke? Ya, satu soalan yang kita bina tu lah. Bukan daripada LPM akan arah pada hari macam minggu ni kita start macam tu lah. Okey, faham. Okey. Faham dah kot Cikgu Munah, faham dah? Okey, ada lagi soalan? Saya rasa tak ada kot nah. Okey, kalau tak ada soalan saya nak jemput Cikgu Azura untuk buat rumusan. Oh, ada lagi. Kejap Cikgu Zurana, Cikgu Najahatul Fariha. Okey, Assalamualaikum. Soalan saya, bila pelajar tu dah buat eksperimen, lepas tu kita ada tempoh seminggu untuk mereka buat laporan. Dan dia pun dia akan boleh jumpa cikgu untuk tanya soalan lah. So soalan dia, adakah kemungkinan di situ bila ada perbincangan dengan cikgu, mereka akan berkemungkinan untuk mendapat TP yang tertinggi? Sebab dia dah bincang lah jawapan tu dengan cikgu. Itu je soalan saya. Macam mana Cikgu Munirah? Dan Cikgu Najah. Pelajar tadi boleh dapat TP yang tertinggi. Kita kan mengarah dia ke jawapan yang betul. Kita bukan nak cari kesalahan dia. Kita nak cari jawapan yang betul supaya dia dapat apa yang soalan kita nak tu. Kita guide dia, kita bimbing. Ya, kita bimbing dia. Tak jadi masalah. Macam PK Madura kita bimbing sampai dapat A, betul tak? Ya, betul Cikgu Zaki. Okey, jelas. Terima kasih. Ya, sama. Okey, ada lagi?
Tak ada kot nah. Kalau tak ada, saya jemput Cikgu Azura untuk buat sedikit rumusan tentang bengkel kita ni, Cikgu Azura. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Hamidah nah. Okey, kita dah sampai penghujung sebelum Cikgu Hamidah tutup, saya ada sedikitlah bukan rumusan sangatlah, macam perkongsian jugalah. Okey, seperti mana kita maklum, cikgu-cikgu semua, PK Sains ni SPM ni telah bermula pada tahun 2004 untuk silibus kurikulum bersepadu sekolah menengah masa tu KBSM. Pada tahun 2017, kurikulum standard sekolah menengah KSSM Sains bermula dilaksanakan di tingkatan 1 dan murid ini akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021 lepas tahun ni lah cikgu nah. Okey, PK Sains SPM disemak semula supaya boleh dilaksanakan seiring dengan pentaksiran bilik darjah PBD. Sebab tu cikgu nampak ada pemberian TP sekarang, tak macam dulu kan, sebab dia seiring dengan PBD. Okey, PK Sains SPM adalah bertujuan menyahut hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merealisasikan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025, antara lain mengukuhkan asas pembelajaran STEM melalui inisiatif pengukuhan pendidikan STEM iaitu inisiatif 49 dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti hands-on berasaskan penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Okey, latar belakang, PK merupakan pentaksiran kerja amali berasaskan sekolah. PK dilaksanakan untuk mengukuhkan proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC berdasarkan kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP Sains bagi tingkatan 4 dan 5 di sekolah dan merupakan sebahagian daripada aktiviti pembelajaran abad ke-21 PAK 21. PK juga merupakan pelengkap kepada kurikulum sains di sekolah. Baik, diingatkan sini cikgu, ciri PK Sains SPM perlu ada keserasian dengan kehendak kurikulum pertama. Yang kedua, mesti berpusatkan murid. Yang ketiga, telus dan terbuka. Yang keempat, kebolehkelaksanaan dan sistematik. Yang kelima, instrumen pentaksiran kena ada. Yang keenam, formatif dan berterusan. Yang ketujuh, mempunyai skor. Yang ke-8, pelaporan, dan yang ke-9, pemantauan berterusan. Okey, bengkel hari ini cikgu-cikgu sebenarnya supaya cikgu boleh bersedia untuk membuat soalan arahan PK ini di semasa PDPR. Maksudnya kita masih lagi PDPR. So cikgu boleh bersedia menyediakan soalan arahan PK dan cikgu boleh kaitkan dengan soalan kertas 2 iaitu nombor 11 seperti mana Cikgu Syahrul dah terangkan tadi Okey, saya difahamkan makluman saya di sini cikgu bahawa pihak JPN akan sekali lagi mengadakan bengkel pemantapan penggunaan panduan pentaksiran kerja amali PK mulai tahun 2021 yang akan dilaksanakan sekali lagi oleh pihak jabatan cikgu. Okey, di situ cikgu akan didedahkan dengan bengkel membina sekali lagi iaitu arahan PK. Pada hari itu mungkin mereka akan mengumpul buat koleksi soal-soal arahan PK. So sebab tu hari ini kami tidak mengupas tentang dokumen PK yang telah di-sharekan baru-baru ni melalui guru kandang mata pelajaran. Kami tidak mengupas yang tu sebab kita menunggu Cikgu Munirah dan Cikgu Zanariah dan beberapa cikgu lain akan dilantik selepas ni untuk perkongsian seluruh negeri dan turun ke daerah di mana mereka akan buat koleksi lah soalan-soalan arahan pelaksanaan PK ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zanariah, Cikgu Munirah dan Cikgu Syahrul. Dulu mereka ni rakan-rakan saya semasa kami ketua pemeriksaan SPM. Okey, sama-sama dulu. Terima kasih cikgu meneruskan perjuangan di sekolah tanpa saya. Tahniah dan syabas cikgu. Itu terima kasih juga pada guru lain yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan sekiranya tidak ada persoalan, cikgu boleh terus PM kami ataupun PM guru yang cikgu kenal di sini lah. Jujur yang ada ni. Okay, terima kasih. Pulangkan kepada Cikgu Siti Hamidah. Okey, terima kasih Cikgu Azura. Okey, saya rasa kita dah berada di hujung dah, part 27 dah. Dah dekat 2 jam dah kita bersama. Okey cikgu, selepas ini kalau ada apa-apa permasalahan boleh berhubung dengan JKM masing-masing dan JKM boleh berbincang dalam grup. Sebab kita ada grup JKM semua. InsyaAllah apa persoalan akan terjawab di situ. Okey, saya rasa tak ada apa dah kot. Kalau Assalamualaikum cikgu, minta maaf. Ada lagi Cikgu Aliza. Kita punya Google Meet ni direkod kan? Boleh tak send ke grup
untuk apa ni rujukan lah, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cikgu Azura akan kongsi dalam grup JKM nanti ya Cikgu Azura ya. Ya, kami akan bagi baik guru kanan. Guru kanan akan sebarkan di sekolah masing-masing ya. Okey, terima kasih Cikgu. Okey Cikgu, ada lagi tak? Ada tu Nazatul. Nazatul ada hand itu, raise hand tu. Najahatul. Najahatul yang tadi ikut, yang tadi tu. Najahatul tak ada dah kot. Tadi dia dah angkat tangan, dah bersoal. Dah jawab dah tadi. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nuzanariah binti Saleh dari SMK Guat Cepedak. Terima kasih juga kepada Cikgu Bunirah binti Mak Saad dari SMK Februari. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Syarwahani binti Muhammad Noor dari SMK Tamaria. Terima kasih atas perkongsian dan menjawab beberapa persoalan daripada cikgu kita semua. Terima kasih untuk semua guru-guru yang hadir pada bengkel hari ini. Okey, kalau boleh tak kita buka kamera? Assalamualaikum cikgu. Buka kamera sekali cikgu untuk kita bergambar semua. Cikgu Syahiza dengan Cikgu Rahiza ada soalan kot. Kita bagi peluang. Cikgu Rahiza. Link untuk keadaan saya tak dapat lagi. Saya buat semula dah, saya letak semula dah. Okey, tolong buka mic dan buka kamera cikgu. Kita nak bergambar sekejap. Untuk dokumentasi. Sekejap ya cikgu, sekejap saya nak send link sekejap. Cikgu Hamidah ambil ke? Ada yang buka tak habis lagi. Bakat-bakat buka cikgu. Tu ada yang duk tengah membukanya, buka kamera. Okey, kita tunggu lagi. Ada lagi yang tengah tu. Okey, 1, 2, 3. Okey. Terima kasih cikgu. Kita sudahi bengkel kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih selamat semua. cuti untuk 2 hari. Jumaat dan Sabtu. Terima kasih semua. Link kehadiran dah diberikan Okey. Kalau tak dapat juga saya akan kongsi dan grup-grup kanan mudah-mudahan supaya Ya. mungkin tak sempat lagi. Okey, terima kasih. Okey. Bye-bye cikgu. Terima kasih. Okey.